MC tolong unmute, MC tolong unmute. Okay, dah boleh start? Ya, boleh. Alright. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, guys. Kepada yang baru masuk tu, kalau boleh dengar, tulis dekat chat tu. Say hi. Say hi semua. Alright, good. Okay, sebelum kita nak start, saya nak berpantun sikit. Tidak semua orang bergaji, yang pasti semua ada rezeki. Terima kasih sertai kami. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alright. So, malam ni kita nak belajar, kita nak ambil tahu tentang global presentation, global entrepreneur presentation. Topik yang sangat menarik untuk kita semua ambil tahu sebab topik ini akan memberitahu anda the most beautiful business on earth. Akan merangkumi metodologi bisnes terkini, 3 faktor untuk anda memilih bisnes, 3 konsep berkenaan business forever dan bagaimana menjana pendapatan luar biasa dan konsisten. Jadi saya tak nak buang masa. Jadi sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Asrul bin Muhammad Bahri, MC anda pada hari ini dan juga suami kepada speaker anda pada malam ini. Jarang orang buat, tapi kita buat malam ni. Kita berganding bahu. Itu yang special dekat Forever Living. Jadi masing-masing dekat sini kosongkan gelas anda, standby pen anda dan buku anda, catat apa ilmu yang anda dapat malam ni. Dan ilmu yang anda akan dapat malam ini akan sangat berguna untuk anda buat bisnes dan menjana pendapatan di Forever Living Product. Sebab apa? Anda perlu rebut peluang. Apa yang anda belajar ni, anda perlu rebut peluang. Dan saya nak share sikit tentang 3 orang yang berkaitan dengan peluang. Iaitu orang pertama, yang dapat peluang tapi tak tahu apa itu peluang. Biasanya yang ni orang-orang baru ni mungkin tak diperkenalkan apa itu peluang yang ada kat Forever Living. Dan orang kedua, dia dapat peluang tapi dia langsung tak ada tindakan. Dia tengok aja. Tunggu dan lihat katanya. Dibiarkan saja. Dia tengok orang buat, dibiarkan. Dia tengok orang buat, dia biarkan. Dan lepas tahun, dia akan cakap apa kat kita. Saya dulu kalau join awal, time dulu, peluang masih gila, mesti saya dah kaya. Jadi, orang yang ketiga yang merebut peluang, iaitu pantang nampak peluang. Jadi anda kena jadi orang yang macam ni. Bila dapat peluang, bila dapat itu peluang, lepas mengkaji, dia bukan menunggu. Dia ambil action, dia buat plan dan terus sampai peluang itu. Kerana apa? Kerana rezeki itu Tuhan zahirkan kepada mereka yang ambil peluang dan bertindak. Buatlah dengan istiqomah dan boleh buat secara berdikari. Jadi anda dekat sini, golongan dekat mana pilihan anda? Adakah golongan 1, golongan 2 ataupun golongan 3? Dan moga-moga kita berada di dalam golongan yang ketiga. Itu yang saya sedikit untuk saya share tentang jenis orang yang jumpa peluang tu. Jadi saya tak nak buang masa, saya nak tee up MC pada malam ni, iaitu saya nak tee up speaker pada malam ini, iaitu isteri saya sendiri, Nurul Najah binti Mat Hamdan, iaitu merupakan graduan daripada Universiti Teknologi Mara UiTM, memperolehi degree dalam Science Plantation Technology and Management, bekas pelajar kejuruteraan awam di Sekolah Menengah Teknik Muar. Selepas menamatkan pengajian, bekerja selama 1 tahun 8 bulan
di sebuah syarikat logistik import dan ekspor kontena. Kemudian beliau berhenti kerja. Pernah menjadi suri rumah sepenuh masa. Pernah berniaga pasar malam. Pernah berniaga produk online. Pernah menjadi supplier di sekolah-sekolah dan kelang. Kemudian beliau membuka kedai sebenarnya di Pasir Gudang Johor. Pelbagai perniagaan dan pekerjaan yang telah dilakukan untuk mengubah taraf hidupnya. Cari platform untuk kebebasan masa, kebebasan wang. Alhamdulillah, setelah terjumpa si botol kuning untuk iktihar kencing manis ibunya, sekarang beliau sudah 5 tahun berada di platform yang sungguh ajaib ini. Menjadi forever business owner, juga trainer, membantu rakan-rakan dalam seni berniaga, sekaligus mendapat pendapatan yang luar biasa. 5 income mana setiap bulan sejak bulan ke-5 buat bisnes ajaib ini. Memperolehi income 1 juta dalam 3 tahun 9 bulan sahaja. Kita ketahui rasanya bagaimana beliau bersama rakan-rakan beliau capai 6 figure sale setiap bulan dalam keadaan PKP. Dan bagaimana memperoleh 5 figure setiap bulan. Semoga ilmu yang bakal kita sampaikan sejam ini dapat kita semua memanfaatkan. Dapat belajar dari pengalaman beliau. Boleh tambah baik kehidupan kita, semua lebih bahagia. Dan menambahkan nilai semua. Jom kita lihat video beliau. Mana? Ada? Share screen apa? Ha? Mana? Tak ada gambar Najah, suara je. Sorry, sekejap ya. Belum share screen rupanya. Tak apa. Okey. Mana? Nak pecah. Kembali. Sorry. Mana? Ini dah buka. Gambar tak ada lah. Gambar tak ada. Ada lah. Hanya suara je. Sorry. Ada? Ada dah? Boleh ada. play.
Abang apa sih? Cek audio. Betul? Langkah. Terus share screen juga. Share screen. GP. Betul, sudah. Okey, baik. Saya tanpa lengahkan masa, saya menjemput speaker kita pada malam ini, CBM Nurul Najah binti Mat Hamdan. Mempersilakan. Okey, ganti seat. Masya-Allah. Dahsyat lain macam tak kita punya MC. Masya-Allah. Okey, yang dah masuk dengan suara Najah, cuba bagi emotion ke apa ke? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kena letak handset dekat sini, kena pastikan semua. Okey, maksudnya dengarlah tu suara Najah. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih MC hebat, MC handsome. Macam tu. Itulah suami saya. Alhamdulillah sudi jadi MC. Okey. So beliau sebenarnya dah, bukan beliau lah, kami dah duduk dekat, Najah duduk estate jauh dalam Pasir Gudang ni. Duduk estate, duduk sini dah 9 tahun rasanya, kerja dekat sini pun 9 tahun. Najah si rumah, pernah macam tadi kan MC cakap macam-macam pernah buat, segala yang boleh jadi income memang buat. Okey. So alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Assalamualaikum, pagi. Mana semangat semuanya ni? Dah clear? Makna? Pagi Okey, dengar dah tu. Alhamdulillah. Okey, semua bersemangat hari ni. Berapa orang dah? 247 orang. Masya Allah. Dekat YouTube berapa orang? Okey. Alhamdulillah, Jok yang ini pun favourite juga. Hari tu siapa yang masuk kelas hari Sabtu HTC tu pun favourite. Yang ini pun favourite. Okey, hari ni kita nak belajar apa? Global Entrepreneur Presentation. Bahasa Melayunya apa? Pembentangan usahawan global. Okey. So nama pembentangan usahawan global. Global tau ni ya. Jangan main-main global. So kalau global ni biasa mesti cerita apa yang duit juta-juta ke kan. So macam mana dengan perniagaan kita? Dah juta-juta belum ni? Kan. Okay, so bayangkanlah kita kalau kita kenang balik, ingat balik sejarah sahabat Nabi, walaupun dah meninggal dunia 1000 tahun dahulu, tapi akaun dia still hidup. Kaya gila. Kaya. Apa kata jutawan memang, ya Allah, bukan je jutawan beriman lagi, jutawan dermawan, pemurah, baik hati, pemaaf. Siapa tahu akaun sahabat Rasulullah yang still wujud sampai sekarang ni. Dan dia telah mewakafkan satu hotel dekat Madinah tu untuk apa? Untuk jemaah lah. Siapa tahu? Cikgu belum nak tanya, sila jawab. Siapa jawab CBM terpantas tahun ni? Tahun depan, every year. Saidina Osman. Afan. So bayangkanlah, dah meninggal tapi akaun hidup lagi. Kita hidup lagi ni, akaun macam jangan meninggal juga lah. Okay, so jadikan orang kata semua sejarah-sejarah tu dah ada tau. Kita tinggal ikut je algoritma dia macam tu. Okay, so hari ni nak belajar benda tu lah ni. Macam mana kita ni kalau boleh berniaga, mestilah jadi jutawan kan. Nak jadi orang yang gaya hidupnya lebih baik, ada masa dengan keluarga, ada masa dengan family, ada masa untuk dunia kita yang akan datang lagi satu ni. Okay, so panjang pula Najah Okay, so inilah Najah, Nurul Najah Hamdan. Boleh cari Najah dekat mana? Facebook ada, dekat Instagram ada, Twitter ada, TikTok pun ada YouTube jangan lupa subscribe. Dalam tu banyak
InsyaAllah banyak ilmu, banyak testimoni. Ambil je, doakan sama-sama kita berjaya, boleh tolong ramai lagi orang, bukan dekat Malaysia je tapi satu dunia. So mana tahu kita punya akaun ni pun jadi macam Sayyidina Osman tadi kan, kita dah meninggal, akaun tu tak ada. Tetap bagi manfaat dekat orang lain, okay? Okay semua? Kuat sangat ke suara cikgu? Wah cikgu. Pandai ramai ustazah kat sini ni. Okay. So Najah nak refresh balik apa yang kita nak belajar tau. Pastikan make sure lepas sekolah ni, lepas kelas ni, ya anak murid, kita belajar apa tau. First, macam mana kita semua ni boleh mendapatkan wang, daripada sumber mana. Okay, macam mana dapatkan wang ni. Selama ni kita cari wang dekat mana. Bukan wang lah, rezeki ke apa ke macam tu So yang kedua Najah nak terangkan metodologi perniagaan terkini. Semua suka berniaga kan? Suka berniaga ke suka duit? Suka keuntungan lah kan? So apa metod paling terkini yang boleh buat duit dengan banyak, cepat, selamat? Macam tu. Okay, so yang ketiga nak belajar apa? Kita nak tahu faktor-faktor yang kita kena tengok sebelum terjebak dengan apa-apa bisnes. Ini sangat kritikal tau, sebab sekarang ni ramai, majoriti kalau tengok kat Facebook tu kawan-kawan kita berniaga semua. Berniaga kan? So platform apa yang kita nak cari, yang apa yang kita boleh kata benchmarkkan lah untuk dapatkan satu guide, satu panduan yang okay, aku boleh berjuang kat sini sampai bila-bila. Tak naklah bercinta banyak kali kan? Okay? So yang last kita nak belajar apa? 3 konsep networking business yang telah melahirkan, ya Allah, ramai gila jutawan bukan kat Malaysia tapi serata dunia sejak 1978. 40 tahun guys. Masya Allah. Okay. So mudah-mudahan kita semua letak jiwa kita kat kelas malam ni, belajar betul-betul. Najah pun doakan Najah sihat ke, bahagia ke, tenang ke, boleh sampaikan ilmu yang Najah ada sikit ni untuk kita semua berjaya. Okay? Okay semua. Okay, so yang first, okay, tajuk pertama tadi Najah tanya, Najah cakap bagaimana manusia ni, kita ni mendapatkan wang. Okay, diagram ni adalah kajian daripada teori Robert Kiyosaki nama dia. Robert, nama panjangnya Robert Toru Kiyosaki, orang Amerika, tapi nama macam Jepun Dia ni rupanya orang yang bertanggungjawab, dia ada memang kaya gila lah, dia bahagian training tentang financial, tentang business, so dia banyak buku yang memang diguna pakai satu dunia tau. So ini antara konsep yang kita kena belajar, kat mana kita nak landing yang boleh menghasilkan income berganda-ganda, masa berganda-ganda. Nak belajar tak? Nak belajar tak? So yang pertama, okay, tengok kat sebelah kiri, sebelah kanan. Yang hijau tu konsep konvensional atau tradisional, ataupun orang kata kita belajar. So dalam keempat-empat ni Najah pernah merasalah duduk dekat empat-empat ni. So mudah-mudahan pengalaman yang Najah ada sedikit ni boleh jadikan panduan untuk anda pilih kat mana saya nak landing. Okay? Okay, so yang pertama, kuadran pertama ni nama dia employed, bekerja. Okay, ada 80% manusia, populasi manusia ni dia bekerja untuk orang lain, bekerja dengan orang lain, bekerja dengan organisasi lain. Okay? So dia bekerja, anda bekerja untuk orang lain. Contoh, cikgu, bagi contoh. Okay, apa jawatan anda sekarang yang anda bekerja dengan orang lain? Guru, arkitek, accountant, janitor, pilot, abang bomba, doktor, PA, apa lagi. Selagi kita bekerja mencari rezeki dengan orang lain, itu kiranya pekerja tu employed. So dekat populasi kita ni ada 80% yang mencari rezeki dengan ni. Tapi cuba kita fikir balik, bila dekat sini, Najah pun dulu pernah kerja tahu, logistik kan, ingat setahun 8 bulan tadi sebelum share kan. Dekat situ memang Alhamdulillah, apa pun Allah tempatkan tu, Najah rasa enjoy, rasa bahagia. Tapi kita kena fikir juga long term macam mana. So kat sini, bila kita tak bekerja, kita tak bekerja, kita tak ada pendapatan, betul tak? So kita bekerja, kita menggunakan masa, dan kita kira macam menggantikan masa tu dengan wang tau. Betul tak? Kan? So yang kedua, golongan kedua, self-employed. Ini nak jadi token sendiri. Najah pernah jadi token sendiri ni. Okay? Ada 15% golongan populasi ni, ada 15% mereka adalah self-employed. Maksudnya jadi token sendiri, kerja sendiri, jadi bos sendiri. Korang suka jumpa bos tak? Kan? Najah dulu masa kerja logistik, ya Allah, hari-hari doa nak berhenti. Apalah. Enjoy logistik tu, ekspor import kontainer, kita boleh masuk port, kita boleh tengok kilang yang besar-besar, hebat-hebat. Tapi
Hari-hari dia orang nak berhenti sebab tak tahan tau. Suami balik pukul 5, kita pukul 10, 11 belum tentu lagi. Lepas tu kita ekspor import kontainer ni memang berjagalah antara operation dengan customer service dengan customer memang kena alert. Kena orang kata semua kena seimbang lah. Okay, so yang kedua tadi self-employed, dia bekerja sendiri. Anda bekerja untuk diri. Contoh buka kedai runcit, kedai makan, bengkel, buka klinik, as long anda membuka satu medium untuk mendapatkan hasil. Kan? Ada tak yang buka dobi ke? Maksudnya kita menggunakan aset tu, kita menggunakan medium tu untuk dapatkan wang. So dekat sini memang seronok, kita tak jumpa bos, kita tak payah pakai punch card jadi bos kan. Tapi bila kita tak buka kedai, macam Najah dulu ada kedai kat Taman Air Biru tu, seronok sangat kedai tu. Memang dapat tepi sekali, dekat dengan pondok polis, dekat dengan rumah mak mentua. So mudah lah, memang seronok. Okay, tapi itulah kenangan kan belajar. Kita mengharapkan orang datang. Orang tak datang, tak ada income. Lepas tu tutup kedai tak ada income satu, tapi overhead kena tanggung. Sewa kedai, bil elektrik, bil api, pekerja, duit semua tu. So bila buka kedai tu kan, hari ni mesti duduk kena kerja target tau. Okay, untuk savekan duit untuk bayar sewa nanti, bayar pekerja. Kita dah, kepala ni dah macam-macam fikir untuk organize kita punya company tu. So sebab dulu Najah meniaga buka kedai tu, rasa macam tengok orang meniaga ni macam kaya je kan, macam seronoknya hidup dia orang. Tapi bila kita dah duduk dalam tu, ya Allah cabaran dia. Dengan saya seorang, suami kerja lagi, kesian dia. Pagi-pagi dah kena masuk ladang, petang dah kena ambil anak-anak pergi kedai pula sampai ke malam. Dah rasa macam ini kehidupan aku tu. Macam tak ada kehidupan pula kan. Okay? So dekat sini mereka menggunakan masa, tenaga sebagai pertukaran wang. So kita ni makin lama muda ke makin tak berapa muda. Kan kita perlukan masa, kita perlukan wang untuk diri kita. Okay, so itu sebelah kiri, konsep konvensional. Seterusnya konsep usahawan tu yang sebelah kanan yang warna kuning tu. Ada 5% walaupun sangat-sangat sedikit dalam populasi kita, tapi tahu tak yang 5% yang balik gila melahirkan jutawan. Jutawan tu bukan yang 1 juta dalam akaun tu, tapi memang jutawan yang boleh invest apa semua. Betul-betul jutawan ni. Okay? So siapa dia? Nak tak kita duduk dalam golongan ni? So kalau kita nak, kita kena tahu kat mana kan benda yang mesti kena ambil tahu. Okay? So apa dia? Business owner. Business owner. So kalau anda yang dah join Forever kan, bila kita tulis form tu kan ada tulis Forever Business Owner. Anda lah pemilik perniagaan. Macam kita punya lah Business Forever ni, okay? Kan? So contoh dia, Najah terangkan lagi sekejap. Okay. Siapa itu usahawan? Okay? Usahawan ni dia sistem ataupun ada orang lain yang bekerja untuk dia. Contoh, Datuk A, Datuk B, founder produk A. Contoh sekarang tengok, cuba perasan tak? Kalau ada satu produk viral je, bila founder tu ada duit, dia akan buat. Tu kira usahawan lah, dia buat benda tu. So, dia tahu benda tu boleh buat income, dia buat bisnes tu kan. So, macam kita juga, kita adalah forever business owner. Dah tak perlu tak perlu marketing, dah tak perlu kedai, kilang, ladang, dah ada dah untuk kita ni. Berjuang sungguh-sungguh. Tugas kita ni sebenarnya sharing, promote, belajar. Perasan tak? Kita ada ke kedai pergi ladang, kita pergi bekerja, sewa kedai. Ya Allah, masa tu untuk itu dah tak ada kan? So kita adalah forever business owner. Okay, syukur banyak-banyak kenal platform macam ni. Okay? So yang last ni, forever business owner, lepas tu siapa? Investor. Apa bahasa Melayunya? Pelabur. Maksudnya duit dia buat duit lagi. Contoh anda ada duit 10,000. Beli bangunan A. Bulan depan jual dah 20,000. So nampak tak duit tu bekerja untuk anda jadi duit lagi. So kat sini, yang Najah nak cerita ni sekarang ni, mungkin kita nak cerita investor, labur sana labur sini belum lagi kan. Tapi Najah nak ajar bagaimana kalau kita duduk dekat business owner ni, besok anda ada income, ada bonus, anda boleh pandai sendiri pergi jadi investor. Okay, sebab kita tak boleh nak mengharapkan satu source je. Ingat tak, saya percaya ramai sangat yang belajar tentang PKP punya case ni. Maksudnya bila situasi PKP ni berlaku kan, masing-masing kita cari sumber rezeki lain. So kita kena beringat kan, bersyukurlah kita pernah dalam berapa ratus tahun ni kita hidup dekat dalam coronavirus tu, dan dalam berjuta orang yang kena, kita Alhamdulillah Allah lindung tak kena. So syukur banyak-banyak. Ya anak murid semua. Okay, so tengok
Bila dekat konsep usahawan ni, dia jadi passive income tau. Duit bekerja untuk kita. Najah duduk kat sini kan, makan dengan keluarga, kawan-kawan kita ke, business partner kita buat, kita pun dapat income. So ataupun kita duduk buat benda lain kan, kita pergi umrah ke apa ke, tapi income tu still ada tau. So kat sinilah konsep usahawan tu. Okay, dia passive. Dia menggandakan masa satu, kita punya wang pun digandakan. Kan? Betul tak? So sekarang ni anda dah nampak tak kat mana aku nak landing? Kat mana aku boleh tahu benda ni memang boleh buat duit punya. So bayangkanlah kalau jadi pekerja, kita tahu pencen kita berapa tahun. Kita macam menggunakan masa yang panjang, berapa lama kita nak pencen, berapa yang boleh kumpul, takut-takut kita pencen pun still ada hutang yang kita ataupun amanah yang kita kena tanggung. Okay? So ingat, berniaga tu 9 rezeki ni daripada berniaga 9/10 daripada rezeki ni adalah daripada berniaga. Okay, so jelas bagaimana manusia mendapatkan wang. Dah satu pelajaran kita settle. So yang kedua, kita nak belajar apa? Metodologi bisnes terkini. Yang ini Sifu Desmond yang share. Memang best, sangat-sangat best. Dia ada kaitan juga dengan tadi. So ada 4 generasi. So anda tengok kat mana anda nak duduk. Yang pertama, ini nampak ni? Gambar apa tu? Labah tengah senyum kan? So nak jalan dulu ni. Tunggu dekat kedai. Orang datang. Okay, so dia macam sistem labah-labah. Ni hari ni kita belajar binatang ya. Ini namanya konsep tradisional. Okay? Kita perlukan modal yang besar. Risiko pun besar tau. Masa terhad, lokasi terhad. Bayangkan kalau zaman PKP masa tu, kita buka kedai sebulan kan, berapa bulan tu pekedai yang tak boleh buka kedai tapi sewa beribu-ribu kena bayar. Kesian tau. So ini adalah orang kata metodologi pertama lah, jenis pertama yang buat, yang biasa kita pernah buka kedai, pergi pasar malam ke. Macam tu lah kan, kita macam pasang satu jala, kita tunggu kan, macam tu. Okay, so nampak? Dan lokasi terhad, buka kat Taman Biru, takkan orang KL datang. Maksudnya kita guna populasi dekat situ je. Okay, so yang kedua, generasi kedua. Jelas ya? Tengok lebah lagi. Lebah ke ni? Tak nampak pula dia punya. Lebah. Nampak ni lebah. Tadi labah-labah. Tak salah lah. Tadi labah-labah, yang ni lebah. B. Kan? Nampak? Yang ni dia okey sikit. Tapi yang ini tengok apa dia punya. Sekejap nak jagalikan sikit. Okey. Ni salesman lah, maksudnya kalau method kedua untuk bisnes trend terkini kan. Kita contoh Najah ni. Najah ada duit, Najah akan hire, Najah akan cari ejen-ejen atau pergi ke sana, pergi ke sini, okay, cari sale. Perasan tak macam tu? So kat sini kita ada masa juga. Lokasi pun kita boleh orang kata dapat banyak lah. Tapi bayangkanlah dia punya overhead macam mana. Nak bayar pekerja, allowance dia, allowance kereta, allowance apa semua tu. Macam-macam. Okay, ini biasanya yang kedua. Okay, smart sikit. Yang ketiga, binatang apa? Lipan. Panjang macam tu. Okay. So ada kat sini Najah nak tanya, ada tak pengalaman yang buka franchise? Boleh tak komen? Siapa ada pengalaman buka franchise? Siapa ada buka franchise air sejuk ke, Robi ke, KFC ke? Ada tak siapa-siapa yang pengalaman buka franchise? Jelas DM. Terima kasih Aida Adnan respon. So siapa yang kalau anda tengok kan, orang yang buka franchise ni dia punya modal bukan, ya Allah, bukan sedikit. Tadi Najah tanya manager Najah, dia share sikit lah yang dia ingat lah, dah lama dia tinggalkan pekerjaan ni kan. Berapa nak buka company fast food ni. So dia kata tak ingat Najah, tapi tak silap account tu kena ada 2 juta. 2 juta, ya Allah. Lepas tu contohlah nak buka Dobi ke, nak buka yang air sedap tu, at least ada 100,000 kat sana Najah. So bayangkanlah kita ada tak macam tu. So macam mana? So benda ni franchise ni kita guna pengaruh orang tau. Contoh brand tu bagus, kita jadi franchise. Kita bergantung kat situ tu, lipat lah. Okay? Dia sistem dah ada, tak payah fikirlah. Tapi modal dia sangat besar, overhead tinggi dek. Umur berapa? Nak buat loan? Lepas tak? Okay. So itu generasi ketiga. So anda tengok kat mana dia punya flow dia. So yang last ni, yang paling tengok, ini binatang apa pula? Generasi keempat. Jeng. Kenal ni? Coronavirus.
Dahsyat tak coronavirus ni? Tak sentuh, cakap dia, satu ni boleh merebak kepada 19 orang. Okey tak? Ya Allah. Ni coronavirus senyum je. Ni coronavirus baik lah. Okey? So maksudnya MLM lah, macam networking business. Kita cari-cari orang kan. Kita berniaga mestilah cari orang. Takkan tak cari orang. Ada berniaga tak cari orang. Kita nak berniaga dengan siapa? Kan? So apa bestnya duduk dekat coronavirus generasi keempat ni, metodologi yang gen 4 ni. Modal kecil, kadang-kadang macam modal ILO je. Kan? Tanpa risiko. Okay? Gandaan. Maksudnya anda bayangkan tengok. Najah cerita kat Najah seorang kat sini kan, tapi yang dengar berapa ratus orang ni. Berapa gandaan tu kita boleh dapat. Masya Allah. Sistem dah sedia ada, tinggal follow track, dia ikut sistem, ikut track. InsyaAllah mesti sampai punya. Cuma kalau tak sampai-sampai tu, mungkin kita berhenti ke, tengok kanan kiri lebih sangat ke, tak fokus ke. Okay, so kita boleh gunakan sistem online, offline, segala marketing tempat lah kita boleh. Lepas tu peluang dia adil. Kita start from zero. Kau kaya, kau naik pangkat ni. Tak ada. Dekat networking business, start from zero. Kan seronok macam tu. Tak kisahlah kita mana background pun. Tak ada sijil ke apa ke, still boleh buat. Then, apa yang kita ada? InsyaAllah kita boleh dapat sihat. Contoh kalau buat forever lah. Kan mungkin ada yang kawan-kawan kita belum buat forever kan. Okay. InsyaAllah lah bila buat forever ni makan supplement, muka pun sihat, tenaga pun lain macam kan. Lepas tu insyaAllah boleh kaya apa? Kaya apa Kaya lah insyaAllah. Jadi jutawan beriman kan. Bebas, yang penting bebas ni lah. Sebab saya percaya ramai sekarang ni macam terlalu terbelenggu dengan masa kerja, dengan masa kehidupan kita yang busy. Saya percaya anda korbankan, anda invest masa dalam ni pun anda tengah ada tanggungjawab kan. So terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Najah akan share apa yang mampu ni, mudah-mudahan jadi panduan untuk anda tak terbelenggu dengan masa tu. So kita nak bebas wang, bebas masa. Okay, so jelas yang kedua dah settle dah pelajaran kita, tinggal lagi separuh ya. Sekejap ini, okay. So yang ini biasa Kak Miza share, kakak Najah tu. Dia akan tekankan pasal tips pilih produk. Kita nak berniaga, mesti ada produk kan? Rasulullah berniaga ada produk tak? Ada. So ada 4. So anda yang baru mula-mula nak bisnes ni, kena alert dengan 4 jenis produk ni. Sebab apa kalau anda faham ni, anda tak penat dah. Tak payah nak lama-lama, tak payah nak ambil masa tau. Okay, so apa dia? Yang pertama, produk shop sendiri. Kita je suka, kita rasa okay, bagus lah, best lah benda ni. So orang lain pun mungkin suka. Tapi dekat sini sebenarnya kita memerlukan masa lama. Tengok diagram ni. Ini keuntungan, lagi atas lagi untung. Yang ini masa, modal. So lagi banyak kat sini, lagi tinggilah kita perlukan. So masa lama, modal banyak, kena cari orang, kena selalu promote, kena selalu buat live, kena selalu orang kata marketing di sana sini. Kita suka, belum tentu orang lain suka. Contoh yang Najah pernah buat lah, ni layan Kak Miza tu. Dia memang rajin. Apa benda dia jenis yang tengok dia boleh buat. Macam langsir tu kan kita ada keruk dia kan. Dia tengok dia buat dia siap. Kakak Najah Hamizah tu memang hebat gila dia. Bantal sulam, bed handmade kitchen, macam-macam kita orang pernah buat. So yang ini shop sendiri. Hari-hari promote. Kenapa tak ada orang macam dia macam kadang kita fikir kenapa tak ada orang respon. Rupanya kita ni pilih produk shop sendiri, kita je suka. Kita tak sebel-sebel pun, rasa berwasah je, sambil niaga je kan. Tu yang pertama. Kedua, produk kemahuan. Yang ini pun Najah nak kena tekankan, nak kena ingatkan semua tahu. Dekat 306 orang yang tengah dengar ni, tengok produk kemahuan. Apa dia? Contoh tudung, cantik tak tudung ni? Tudung, fashion lah lebihnya. Macam fashion. Telekong ke apa ke, maksudnya yang jenis kadang dia trendy tau. Tapi fikir kalau kita jual tudung, macam Najah dulu jual tudung, jual blouse, jual apa yang trendy tu. Ini kalau bagi pengguna, tak beli pun tak apa biasanya. Tapi kalau dapat PM, kita kena close cepat-cepat. Sebab kalau kita lambat, orang tak kisah, tak terdesak pun. Dia boleh cari benda lain. Dia boleh, kalau contoh tudung, banyak lagi lah tudung boleh ni cari. Betul tak? So kat situ satu dah, dia punya cobaan dia. Lepas tu ramai persaingan. Contoh tudung Najah ni tak adalah orang kenal kan. Tapi kalau kita ada Neolofa, macam mana nak compete dengan Neolofa lah. Siapa orang yang hebat-hebat tu? Dia dah ada nama, dia dah ada jenama. Kan? So bayangkan kita baru nak mula-mula macam tu, nak modal lagi, ya Allah. So bayangkanlah itu yang kedua, produk kemahuan. So overhead tinggi, modal tinggi, kena selalu up to date.
Selamat. Beli selogok, sengaja dulu, habis bagi-bagi kat orang. Dah macam mana berniaga, nak untung kan? Okay, so yang kedua. Yang ketiga apa? Tu nampak ni gambar Najah kat Biza ni. Promote tudung. Tudung twist masa tu. Suka sangat tudung twist tu sebab dia ada dagu, kan? Labuh. Tapi tenor lah jadi model. Nasib lah model cantik tak cantik. So yang ketiga, produk apa ni? Produk keperluan. Biasanya yang keperluan ni dia kadang ada musim dia tahu. Contoh macam orang kahwin kan, dia perlu kanopi, catering, homestay. Tapi bayangkanlah kanopi, homestay, dobi ni berapa modal nak invest. Najah dulu buka kedai tu pun ya Allah. Loan 25,000 pakai nama kakak. Nasib baik kakak bagi. Nasib baik habis bayar loan, habis siap bayar loan tu. Okay, lepas tu nampak ni produk keperluan. Orang cari untuk memenuhi keperluan lah. So ini jenis yang mungkin orang boleh cari kita tahu. Kita tak perlu cari orang. Yang penting kita pandai marketing sikit kan. Orang boleh cari kita. Dan dia kadang biasanya bermusim. Okay, so macam PKP ni apa berlaku, homestay dekat macam kakak Najah yang kedua ni. Dia handle kanopi, kebun abah, homestay kan. So apa berlaku bila PKP, homestay tak ada orang book. Dan orang yang nak kahwin tu, tempah kanopi tu, sebaliklah kakak pulang baliklah duit semua tu. Kesian kita dah bayar deposit tapi tak boleh kahwin, dah puluk kan. So nampak tu risiko bila kita jual produk keperluan. Modal kena tinggi, kaya boleh ni. Tapi overhead tinggi. Okay, so yang keempat yang siapa? Tengok ni, ini masa Najah pernah produk keperluan lah. Ini betul lah memang bermusim. Dia order tak nak masuk sekolah je. Masa tu modal memang kena besar. Kena 35,000, 20,000. Tapi sekali je, untung sekali. Besar memang besar untung tapi sekali je lah. Tak nak lah macam tu kan. So nampak tu husband Najah. Husband juga ada. Dia memang penyapa terbaik lah. So syukur banyak-banyak kalau ada pasangan yang support ataupun belum support. Doa je. Sampai masa, insyaAllah. So yang keempat, yang ini paling best. So kalau anda terjual produk terdesak ni, Masya Allah. Ya Allah, orang cari kita. Okay, macam mana? Produk terdesak ni, biasanya yang orang cari, memang terdesak, namanya pun terdesak kan. Dia ada duit ke, tak ada duit ke, dia mesti cari pakai. Senang cerita, kalau tak pakai tu boleh meninggal. So, bila produk tu kena, dia dah terdesak, repeat sale tinggi. Lepas tu untung banyak, Masya Allah. Contoh apa tahu, macam itulah produk terdesak macam apa? Produk jerawat ke, produk kurus ke, macam gula ke roti. Nampak orang kaya di Malaysia ataupun mungkin dunia lah. Diorang ni sangat pandai nak jual produk apa. Tengok. Siapa sekarang yang siapa yang owner gula, owner roti, nampak tak? Dia jual produk-produk yang memang kalau orang tak makan roti, alah mana boleh. Macam kalau contoh kita nak berpantang kan, tak ada roti, tak ada biskut, tak jadi. Macam tu, nampak tak? So anda dekat mana? Kat Forever jual apa? Produk terdesak lah tu. Nampak tak? Kita musim PKP ramai orang takut meninggal kan. Dia beli apa? Produk yang immune system boleh sampai absorbensi kita habis. Sonok tak macam tu? Boleh tolong orang kan. Kita ilmu tak pandai tapi ada produk yang sangat dahsyat. Okay? So dah settle yang ketiga. Yeay, dah nak habis. 15 minit je kita je kelas Okay, so dah nampak platform yang anda nak pilih. Ingat balik hasil kajian tadi Robert Kiyosaki kat mana yang menghasilkan duit yang ataupun kata boleh cepat jadi jutawan lah. Lepas tu apa sistem perniagaan yang kita nak guna yang menguntungkan. Dan jenis produk yang anda nak pilih dah sekarang ni. Apa nak pilih, apa nak jual. Okay? So nampak ni. Ni siapa yang conteng-conteng ni, macam mana nak clear kan ni? Clear all drawing. Okay. So tengok tu, nak buat online. Najah pernah buat produk online, produk kesuburan masa tu. Masa tu lah belajar macam jadi doktor. Pasal PCOS, pasal rahim, seronok tau. Tapi kesiannya, bila kita buat produk online macam produk kesuburan tu, kita banyak menghadap ujian orang lah. Tak ada zuriat semua kan. Kesian, kita selain daripada kita bagi produk, Najah akan bagi consultation lah. Maksudnya bagi semangat dia, kita, yelah, hidup ni memang ujian kan. Maksudnya tu husband Najah tengah tolong, packing produk lah. Kita tugas kita post macam tu. Tu kedai kita orang tu. Memang setiap hari Najah akan mop, memang suka sangat kedai tu. Tapi dia tak tahu kan rezeki kita kat mana yang lama. So itu satu pengalaman yang sangat seronok. Alhamdulillah. So yang kedua, nak sewa kedai tak? So fikir balik. Kalau nak sewa kedai, kalau kita ni baru-baru beginner kan, nak sewa kedai lagi, pekerja lagi. Banyak komitmen dia. So dulu masa kami buka kedai ni, siapa tahu dia punya pelanggan semua orang international lah, kebanyakan je international. Vietnam, Bangladesh, Pakistan lah. So Najah pun tahulah sikit-sikit bahasa diorang. Seronok. So bayangkan kita ni bersyukur apa yang ada kat platform kita sekarang ni. Apa ujian kita sekarang ni. Sebab itulah mungkin
pengalaman yang Allah akan bagi untuk besok kita duduk mungkin dekat forever yang lebih dahsyat ke. So bersyukur je kalau yang dah ada pengalaman yang kurang manis tu. Seronok berniaga ni, ya Allah. So pasar malam pun kita orang pernah masuk. Balik kerja je suami cepat pergi masuk pasar malam ni kan, buka jual apa, mineral, jual tika, kesian tau. Tunggu je orang saya, ya Allah tolonglah diorang beli. Okay, so nampak semua? Okay. So mana ni? Kenapa tak boleh next? Okay, so kenapa perasan tak dah pilih niaga tu, ramai tak tengok dekat online sekarang orang suka buat networking business, MLM lah sebenarnya cerita, MLM, multi level marketing. Kenapa? Sebab mereka percaya dan Najah pun percaya. Mula tak suka ni MLM, macam alai kan. Tapi kat situ dah cepat dapat lubuk duit tu. Tapi platform mana nak pilih ni? Salah pilih platform, Masya Allah. Kesian tau kena buat loan dan semua kan. So kenapa biasanya orang sekarang ni menyertai networking business? Itulah tadi metodologi permasalahan terkini. Ingat tak coronavirus yang baik tadi tu? Kan? Okay. Yang kedua, biasalah buat side income ni biasanya gaji tak cukup lah tu. Kurang cukup. Nak income tambahan. Kan? Yang ketiga, nak capai impian. Betul. Najah dekat forever ni, Masya Allah, tak sangka tahu. Dulu masa kerja logistik tu nak bagi mak RM50 pun dalam hati, ya Allah cukup tak duit aku bulan ni. So banyakkan impian kita. Banyak tak? Dulu kecil-kecil banyak impian tak? Rabiatul Adawiyah, angkat tangan. Ada impian tak? Ada hajat tak? Hidup ni ada impian tak? Kan mesti ada. Saya tempat nak bantu pasangan. Ramai ya isteri-isteri di luar sana yang nak membantu pasangan. Mesti ramai punya. Isteri kesian tak? Ingat tak kesian kita tengok suami bertungkus lumus rezeki balik tak pernah tidur sampai ngorok kan? Kesian dia sampai ngorok. Okay, yang kelima. Biasanya buat networking business sebab suka produk, suka plan. Pasal tak orang yang lama duduk dekat networking business ni, kadang-kadang bukan sebab dia heran sangat business, tapi produk dia best gila. Kan? Kita suka pakai. Okay? So yang keenam. Yang ni biasalah MLM dia terkenal dengan travel free, melancong free kan. Boleh pergi umrah. So kira okey lah, memang best aku. So yang ketujuh. Biasa yang bila kita buat MLM ataupun networking business ni, kita boleh dapat pergitarafan dunia tau. Dia satu lagi sebenarnya, bila Najah nampak bila buat forever ni, kita bukan, orang kata bukan untuk orang luar tau. Bukannya, maksudnya untuk diri kita. Kita selalu kena develop diri kita develop kemahiran kita. Maksudnya orang yang buat MLM ni, owner yang buat MLM ni membantu kita ni jadi somebody. Kita belajar ni, betul tak? Kita yang so seronok buat networking business ni. Okay, so yang ke-8 ada Islam pada masyarakat. Seronok tak? Kita tak pandai tapi kita ada satu benda yang hebat yang kita boleh bantu orang tu sihat, kaya, bebas masa macam tu kan. Kan seronok. Macam jauh sangat tak? Okay, so dah nampak? So yang ini 3 faktor pilih bisnes. Okay, ingat tau 3 faktor pilih bisnes ni sangat-sangat kritikal. Ini kita kena tengok kalau kita nak landing dekat sesuatu platform bisnes tu, kita kena tengok 3 benda ni. Sebab kenapa? Sebab kita nak jadikan periuk nasi kita ni yang bersih, yang baik, yang besar kan. So kena tengok benda ni, ingat tau. Okay? So yang ini sebenarnya kalau kita mahir ni, kita boleh terjipikan orang sekeliling kita secara tak sengaja. Betul, ya Allah. Sebab tu kan jangan nampak MLM sangat. Macam tu kan. Kita sharing santai-santai yang boleh orang rasa dia boleh masuk tau. Bila kita boleh matching, kan seronok. Macam tu lah. So yang pertama yang kita kena tengok, syarikat. Nak tengok macam mana? Ada 5 soalan yang anda kena letak dalam kepala. Kalau aku nak duduk kat syarikat ni, kalau aku nak berteduh dekat syarikat ni, aku kena jawab 5 soalan ni. Soalan pertama, dah berapa lama dia wujud dekat dunia? Anda nak duduk dekat company yang 2-3 tahun wujud ataupun dah 20 tahun, 30 tahun? Jawab. Nak berapa? Nak yang baru ke? Baru mungkin seronok. Kita jadi pioneer kan, 001. Tapi tahun ke-4, ke-5 kita tak tahu lagi dia wujud lagi ke tidak. Okay? Nak lama kan, Mimi Hashim kan nak yang kukuh, stable. Betul. Soalan pertama, dah berapa lama company tu wujud? So kita nak, kalau nak lama lah. So maksudnya dah jadi pokok, dah jadi yang pokok tau, bukan toge. Nak tak macam tu? So kita tinggal duduk bawah, makan buah yang random tu. Okay? So Forever Living Product daripada tahun 1978.
40 apa? 40 tahun bang. 40 tahun lebih. Najah belum lahir. Najah lahir terbalik 1987. Forever dah lahir 10-11 tahun dah. Ya Allah. Maksudnya bayangkan lah. Masa tu tengah musim kemarau ke, angin taufan ke apa ke, dia still hidup sampai sekarang. So bayangkan kami tu. Yang pertama ingat dah berapa lama dia dekat dunia. So kena duduk dekat company yang kukuh, yang lama lah, yang dah kukuh. Nampak dah track record dia. Yang kedua, soalan kedua, dah berapa buah negara dia ada? Anda nak berniaga ni dekat Malaysia je ke, dekat Johor ke, kat Pahang je ke, kat Kuantan ke, kat Sabah je ke, ataupun dekat satu dunia? Nak berniaga kat mana? Kata international. Sekarang kan dunia tanpa sempadan kan? Masya Allah. Kan kita guna-guna YouTube, orang mana, orang Colombia tengok kan. So kita duduk dekat company yang dah berada dekat 165 buah negara. Macam Forever lah contohnya. So satu dunia ni ada berapa? 196 buah negara kan. Forever Masya Allah dalam 40 tahun ni dia dah grow sampai hampir satu dunia. So bila anda, cuba anda fikir, anda bayangkan company apa ni sampai boleh hampir satu dunia dia duduk. So bila dah boleh masuk satu dunia, dia dah boleh masuk, dia punya KKM dia dah settle. Kualiti dia jangan cerita, biasanya memang bukan boleh masuk sembarang lah. Lagi kalau negara mana? Negara Jepun, negara US, memang asal US negara mana? Negara Islam pun boleh masuk. Dekat mana? Arab Saudi, ya Allah. Ada tak company networking business yang boleh masuk dekat Arab Saudi? Kadang produk halal tapi kadang networking business ada punya pelan pemasaran tak lepas. Okay? Ada subhah kat situ. So yang kedua soalan, ingat dah berapa buah negara dia ada? So anda, kadang-kadang orang kata, tak apalah saya nak bantu peniaga sini kan, tempatan kan. Tapi bayangkan, cuba kita fikir, nak tak kalau kita boleh bantu bukan orang tempatan je, tapi satu dunia. Okay, so bayangkanlah. Masya Allah. So yang ketiga, soalan ketiga, yang kita kena ni, dah berapa banyak pengedar dia? Ke Najah seorang kat depan ni? Ya Allah, ya Najah. So bayangkan dah lebih daripada 10 juta pengedar, guys. So dekat Malaysia, yang penting kita duduk Malaysia, kita kena tengok lah kat Malaysia ni berapa pula. Hari tu Najah dengar iklan dekat TV, kita ni ya Allah, dalam Malaysia ni, Sabah Sarawak sampai ada 32 juta rakyat Malaysia. Bila tengok balik kat Forever ni yang mendaftarkan Forever, ya Allah, tak sampai 1 juta dah. Tak sampai 1 juta lagi. Entah mungkin dalam 600-700 ribu. Itulah yang makan, itulah yang pakai, itulah yang meniaga, itulah yang tidur. So bayangkan Forever dekat Malaysia ni, ya Allah, dara lagi. Ya Allah, pioneer. Anda ni pioneer lagi. So bayangkan Najah dah 5 tahun pun rasa, ya Allah, muda, bukan muda lagi. Awal lagi, maksudnya satu kat taman Najah ni pun belum kenal lagi botol kuning tu. So bayangkan, kalau anda tak nak mula sekarang, tak apa. Tapi anda fikir, anda buat tak buat, orang lain akan ambil tempat anda. So bayangkanlah, anda lambat-lambat ni Najah datang mana? Siapa yang duduk Kuantan kemarin, Najah datang sana. Najah share dengan orang sana. Masya Allah, okay. So dah ada ramai dah pengedar dekat Malaysia pun masih awal lah, belum tsunami sangat. So bayangkanlah kalau anda dah ada awal-awal ni. Then, kalau dah ada pengedar yang ramai ni, lahir tak jutawan ni. Kita nak berniaga kan jutawan? Ke nak tengok upline jadi jutawan kan. So bayangkanlah Forever ni telah melahirkan ribuan jutawan di serata dunia. Bukan dekat Malaysia je. Ya Allah, dekat negara Angola, dekat negara mana yang Sebastian Manuel tu kan, pengemis. Ya Allah, pengemis. Adakah orang lebih susah daripada Sebastian Manuel tu? Dia boleh jadi jutawan USD dalam masa 6 tahun. Ya Allah, kita ni apalah sangat kan. Mungkin insyaAllah, yelah susah, tak senang juga. Tapi kalau kita tak sesusah dia, tak semudah dia, insyaAllah kita pun boleh pergi lebih jauh daripada dia. Okay, so dah ada jutawan, ribuan jutawan, Google je. So yang seterusnya, prestasi jualan menaik. Ni kena tengok tau, prestasi jualan dia. Sekejap Najah rasa ada diagram. Okay, dia tengok ni. Tengok. Okay, dia punya sales charges, company sales history. Tengok daripada sejarah kewujudan dia tahun 1978 sampai 2015 ni, tengok dia punya sales, ya Allah, keep on increasing. Menaik je. Tak kisahlah tahun 98, 2008, 2018, apa berlaku? Economic crisis. 2020 COVID, Masya Allah. Tapi percaya, betul tak, setuju tak Najah cakap, PKP adalah income paling besar ramai FBO. Najah pun, ya Allah, syukur Alhamdulillah, sepanjang 5 tahun Forever ni, wah meremang. Masa PKP bulan 3 tu, itulah first time Najah dapat yang paling tinggi sangat. Masya Allah, subhanallah. Tak pernah jumpa lah company macam ni. Okay, so nampak dia punya ni tahun 2015 tu 3 bilion setahun. 3 bilion USD, duit kita berapa? 3 kali 4, 12 bilion. Macam tu 12 bilion boleh beli company yang kecil-kecil kat Malaysia ni. Tapi Forever tak buat macam tu. Dia buat satu platform yang orang
nice lah. Kita jangan nak, okay, ini saya nak pesan kita meniaga ni kalau boleh semua kaya, semua bahagia, semua berjaya tau. Kalau contoh kita seorang je nak jadi yang terhebat kan, nanti kawan-kawan lain macam mana boleh meninggal dan kita tak ada persaingan yang sihat lah. So berniaga ni insyaAllah biar semua kaya, semua berjaya lah kat Forever ni. Okay, so nampak tu dia punya sales chart. So anda nak tak duduk kat company ni, tapi yang bestnya Forever ni dia tak masuk bursa saham tau. Kalau company tu kukuh, betul-betul kukuh financial dia tak akan masuk bursa saham pun, sebab dia tak perlu bergantung injection duit orang lain. Betul tak? Dan keuntungan tu sebenarnya dia bagi dekat agent, dekat Forever ni. Dia bukan bagi dekat pemegang saham. So anda sangat kena bersyukur banyak-banyak company ni tak masuk bursa saham. Jangan kata kenapa Forever tak masuk bursa saham, jangan ada. So company dah kukuh dah. Bukan company sahaja, owner dia. Last soalan kena kenal owner dia. Siapa owner dia? Owner dia Dr. Rex Mox. Okay, dia property dah banyak gila. Tengok atas tu, Forever Giving, Forever College House, Forever Earth, Forever Resort, apa semua tu. Forever ni Dr. Rex punya. Dia dah jadi multi-billionaire. Aset dia dah berbilion dah. Zero debt pula tu Forever ni, company dia. Okay, then dia orang yang ke-300 ke-400 terkaya di dunia. Di Arizona dia adalah orang terkaya yang first. So bayangkan anda kalau dah jadi jutawan, anda nak lagi ke jutawan? Taklah kan, kita tak bantu orang lain pula jadi jutawan kan. So itu dia punya founder. Dan dia menekankan apa? Bukan do more sale, tapi tak apa tau. Dia cakap apa? The power of Forever is the power of love. Ya Allah, dia punya sayang tu, dia punya cinta dia tu, Masya Allah. Bayangkan nak berapa tahun tak jumpa dia, tapi dah boleh dapat beratus ribu dekat Forever. Okay? So tengok tu. Anda boleh masuk sendiri dekat office, tengok Dr. Rex, boleh pergi piknik lagi dekat dia punya private company ni, jumpa depan-depan, tak pandai cakap bahasa Inggeris. So nampak Dr. Rex dah menaik sedihnya, ya Allah, pikonya dapat jumpa dia. Umur dah 80 lebih tau, tengok dekat Wikipedia, 83. Okay, so doa lah bulan tahun depan ni kan, Phoenix juga kan. Okay, pasang hajat. Okay, so jelas syarikat, ingat 5 soalan tadi. Oh, ni lagi satu. So tengok, tadi dah cerita kan, dia berada dekat 165 negara. Lepas tu, anda boleh berkongsi keuntungan satu dunia tau. Kita biasanya berniaga kan, lagi-lagi kalau buat MLM, biasanya kita boleh ambil daripada downline je lah. Tapi kat Forever ni daripada upline, bukan upline je anda boleh dapat untung tu. Anda boleh dapat keuntungan daripada satu dunia yang anda tak pernah berniaga kat negara-negara tu. Jepun, Korea, mana kita ada downline kat sana kan, tapi anda boleh dapat dia punya keuntungan dengan cara mana? Jadilah CBM, Chairman Most Manager, Masya Allah. Doa ni banyak-banyak ni. Ini duit USD tau. Belum sampai Malaysia duit dah masuk dah. Dapat duit jajan lagi, ya Allah. Nak jumpa macam ni, bagi duit saja. Okay, so tengok tu dia punya HQ pun, ya Allah, cantik-cantik. Semua bangunan-bangunan unik. Okay, so ini adalah jutawan-jutawan Forever yang tengok dia punya background. Tengok macam Mikros Bekik tu yang dapat $460,000 ni. Pemain lonceng kereta api, dek. Okay, jadi apa nampak? Bila duduk kat platform yang tepat, Masya Allah. Kita yang tak hebat ni pun, ya Allah, nampak lainnya. So nampak tu Natalie Hilly tu. Natalie Hilly duduk ibu tunggal. Duduk jauh dekat, dia macam rumah dari rumah dia dengan rumah jiran sangat jauh. Dan dia orang marketing jugalah. So dia kata dia nak sangat masa dengan anak-anak dia banyak. So mak dia ni dah buat Forever 10 tahun kot, baru dia terbuka hati nak buat. So anda jangan berkecil hatilah kalau ada kita ajak-ajak setahun 2 tahun, tak, jangan doa perbaiki diri kita lagi, muhasabah diri kita lagi. So nampaklah banyaklah contoh tu. Kak Ju nampak, Kak Ju pakai tanjak apa semua, nampak smart kan, boleh pakai baju kebangsaan kita, pegang bendera Malaysia. Ya Allah, seronoknya. Okay, so insyaAllah mesti sampai. So syarikat dah pandai. Yang kedua, produk pun kritikal. Kalau tak nak penat tengok produk ni, apa nak jual apa ni. First, bukan produk keras. Apa tu produk keras? Okay, ada gambar tak kat sini produk keras? Salah. Saya nak back. Allah. Bentar ya. Sini. Yang pertama bukan produk keras. Bukan batu bata, dek. Bukan konkrit ya. Itu bukan maksud yang kita nak sampaikan. So produk keras ni produk yang tak ada repeat sale. Tak ada repeat sale. Penat tau. Memang untung banyak tapi biasanya sekali. Okay, macam apa? Kereta ke. Maksudnya anda beli seumur hidup sekali je. Untung pada customer. Tapi kita yang agent ni, 100 biji filter air bulan ni, bulan depan boleh rehat tak? So bila kita jual produk keras ni,
one day biasanya orang yang hebat pun dia akan penat. So bila penat dia akan berhenti. So carilah produk yang ada repeat sale tinggi. Satu lagi, persaingan pula. Kadang produk dah okey cantik, cuma Allah, satu lagi dia persaingan tinggi pula. Apa produk-produk yang tinggi persaingan sekarang ni? Produk viral kan. Contoh sekarang kan, macam SIM card kan. Ramai macam SIM card. Boleh jadi jutawan tapi ambil masa. Okay? Dan ini biasa ni, yang kayanya ni owner dia sebab dia ada duit, dia boleh buat duit kan. Tapi yang berpeluhnya ejen. Ambil masa lama untuk dapat keuntungan tu. So yang kedua, ini bukan tak boleh buat tau, bukan nak condemn, cuma kita fikirlah. Okay, so macam insurans ke, bagus, penting. Okay, cuma banyak sangat persaingan. Kesian nanti ejen nak kena. Okay. So, Forever jual produk apa? Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, luar dalam. So, kita punya terowong keuntungan tu sangat besar untuk seorang. Macam belajar 2015 saya join, sampai 2020. Alhamdulillah, orang yang masih hidup, maksudnya masih ada nyawa, dia still menggunakan aloe vera. So, bayangkanlah kita punya boleh sustain customer tu seronok sangat. Kuah lagi tak pernah kenal, duduk mana Sabah, Sarawak, tiba-tiba dapat customer yang tu kan. So kita ni bila buat online, kita tak tahu rezeki kita kat mana. Buat je lah. Jangan tak buat je, tak dapat, dia kena buat. So tengok produk kita, sangat lengkap. Okay. So Forever, the world largest producer aloe vera. Dia merupakan pengeluar terbesar di dunia, aloe vera ya. Khairul Hakimi Zahari. Kita merupakan pengeluar terbesar di dunia aloe vera. Aloe vera apa? Aloe vera ni adalah yang Forever gunakan ni adalah yang paling kuat, yang paling best dekat dunia. Aloe barbadensis Miller. Nama saintifik dia. Miller tu mungkin abang yang jumpa aloe vera ni. Abang, sorry bang. Okay. So bayangkan satu lagi yang Najah nak ingatkan anda. So anda bayangkan anda ni nak berniaga, cari satu produk yang orang kata tak diganti tau. Contoh macam dulu filter air, Abbas dulu beli jenama ni 5 tahun lagi, ada lagi jenama baru. Sama je filter air tapi dia ada revolution macam handset. Kesian tau. Tapi aloe vera, cuba anda tengok. Ada tak tumbuhan yang boleh menggantikan aloe vera? Kaya vitamin and mineral. Ada 200 vitamin and mineral. Ada dipakai daripada zaman Cleopatra. Zaman dulu dah pakai. Rasa tak pernah jumpa lagi kan satu lidah buaya. Fungsi dia tu sama dengan tumbuhan ataupun fungsi produk lain. So anda boleh lebih lama, mungkin selama-lamanya kita boleh berniaga dekat sini lah. Sebab produk kita ni tak boleh ganti. Tak ada revolusi lain lah. Memang aloe vera ni the best lah tu. Kan? Dan dia produk terbesar. Produk unik. Betul Hakimi. Hakimi pula Hakimi. So apa lagi? Merupakan pengeluar terbesar di dunia lebah juga. Lebah. Kita ada 4 produk. Bee honey, bee propolis, royal jelly. Apa lagi? Bee pollen. So bayangkanlah kita punya pemadu je kat sini lah baru dah banyak rupanya lebah punya hasil Ya Allah, tu kita belum belajar lagi pasal lebah. So ingat lebah kita pula. Madu kita daripada mana? Pula contoh. Madu kita daripada Spain. Spain ni bila study balik, thank you Syed daripada Kedah, dia study pasal madu Spain ni. Tahu tak, madu daripada Spain ni, dia punya sejarah peradaban dari 8,000 tahun dahulu dah ada. Dekat gua-gua tu yang orang biasa tulis tu dah ada dah. Macam dia aja macam buat penceritaan bagaimana manusia menangkap lebah tu, mendapat madu tu. So bayangkanlah nak keluar nak eksport keluar daripada Spain tu bukannya sembarang. Dia kena ikut piawaian. Dia punya fructose tu kena ikut standard. So bayangkanlah kita punya kualiti madu tu, grade AAA, ya Allah, kualiti produk international dia. Tapi dia punya harga, ya Allah, kasih sayang gila. Pernah jumpa madu grade AA yang bawah 100? Tak pernah kan? Semua yang lain 2-300 kalau setengah kilo tu. Bukan 2-300, beratus. Ada 1,200 kan setengah kilo ni, ya Allah. Forever, tengok. RM86 je. RM86 tau harga jual. Sebab kenapa murah sangat Forever jual ni? Ingat balik. Kita pengeluar terbesar di dunia. Bila dah jadi toke, takkan nak jual mahal nanti orang lain beli dengan orang lain pula dengan kualiti yang sama. Sebab tu bila dah monopoli ni, kita boleh conquer harga. Macam tu. Okay, so kita ada essential oil juga. Najah suka essential oil ni. Dia macam aromaterapi. Sebab kalau minyak wangi macam pening sikit kan. Kalau aromaterapi ni kan ada macam-macam dia punya kebaikan dia. So kita ada juga. Forever ada. Dia macam dalam Tesco, dalam Jasco tu, semua benda ada. So anda seronok tak berniaga dekat situ. Semua benda ada. Bayangkan kalau kita duduk satu kedai yang sangat besar tapi ada satu produk je.
Kan? Tak syok kan? Sebab tu nak berniaga ni cari satu company yang memang daripada ujung ke ujung anda boleh jual. Okay, tu dia. Okay, so produk dah settle, dah pandai. Last kali ni pelan pemasaran, 9.5 dah. Pelan pemasaran dia mesti kena tengok macam mana. Pelan pemasaran pun kritikal juga ni, kena study. Yang penting make sure pelan pemasaran kita ni simple. Simple macam mana je? Simple, tak ada orang tengah, tak ada point-point, tak ada pairing-pairing. Tak payah nak pening fikir, nak fikir-fikir point, kumpul-kumpul point. Ya Allah, kesian tau. Tak ada pairing-pairing, nak kena macam tu. So simple lah pada saya. Tak ada orang tengah, kita ladang kilang sendiri. Business owner, kita punya. Yang kedua, tak ada point-point. Yang ketiga, bonus anda dibayar daripada harga jual. So yang ketiga, tak ada pairing-pairing. Senang je, simple je forever ni. So kalau dia simple, mesti dia boleh ditiru. Contoh, okay, duplicable ni maksudnya macam mana? Boleh ditiru lah. Ya, Muhammad Saufi Al-Falah. Kat tangan dia. Okay, so tengok. Duplicable ni maksudnya boleh ditiru. Boleh macam jadi mesin photostat. Tu barulah simple. Contoh RM90 kan nak masuk forever ni kan. Boleh tak kita cerita dengan kawan kita bisa RM90 berbanding dengan RM5,000. Kau nak buat forever ni senang je, RM5,000. Macam Najah di rumah mengangung. Mana boleh, mana ada sen macam tu. Kan, so bayangkanlah forever ni, ya Allah. Tu Najah tunjuk tadi, pengemis semua yang jutawan, ya Allah. Nak cari macam mana lagi pun senang. Okay. So, contoh nak buka kedai burger lah. Kedai burger pun mau-mau RM3,000 kan. Kena ada sayur dia, ada daging dia. Macam Najah dulu buka kedai lagi lah, nampak kedai runcit tu macam kecil gitu kan. Tapi modal dia, ya Allah, mau beratus-ribu kot. Nasib baik ada kakak. Kakak dia ada kedai juga, kita ambil. Dia kat sana ada 6 produk. Najah akan ambil 2 ke 3 ke letak kat kedai baru. Okay? Okay, tarik nafas sikit. Semua okay ke? Okay, so marketing plan kita yang ketiga. Profitable, menguntungkan. Nak berniaga mesti nak untung kan. Takkan tak nak untung. So, untung dia macam mana? Untung sangat. Bonus anda dibayar daripada harga jual. Dan satu lagi forever yang bestnya, bonus anda ni dia tak makan duit lain tau. Contoh kita kadang kan, kita masuk ahli kena bayar segini kan, tapi tak dapat apa-apa. Just renew keahlian je. Tapi forever tak, dia tak ambil duit macam tu. Dia punya bonus ni hanya daripada penjualan produk. Ada jual produk, ada lah bonus. Acik tak macam tu? Acik kan? Barulah rasa macam telus. Kita ada usaha, kita ada niaga, kita dapat bonus tu, kita dapat duit tu. Bukan yang jadi duduk nganga gitu je. Tak, dia ada usaha dia. Tapi orang kata buat sikit dapat banyak. Buat banyak lagi lah, ya Allah. So yang keempat, seronok. Sangat seronok buat forever ni, ya Allah. Seronok sangat. Seronok macam mana? Satu, boleh honeymoon free 2 kali setahun kat 2 benua berbeza. Kita buat forever ni, kadang-kadang orang nak buat 2 nama ke? Tak, buat seorang je. Nanti anda pergi travel pun dapat 2 packs. Dia tak beronok-ronok seorang, dia beronok-ronok berdua orang. Boleh gitu. So seronok kan? Satu lagi cuti, satu lagi anda macam Najah selalu share testimoni family. Mak asbab kan, mak minta botol kurung tu sampai sini Najah. Mak kencing manis tak turun. Abah buasir. Abang ipar gawat, dah lah gawat, bam-bam lah tu kesian dia. Terseksa tengok. Lepas tu kakak resdung. Najah ni anemia ni macam dia tak saudara, nak pingsan-pingsan je kan. Suami bam-bam juga. So bila dapat result tu, ya Allah, kita share kita punya testimoni real depan mata. Kan seronok tu. Barulah betul genuine business. Kita share betul-betul benda yang betul ni. Okay? So jelas tak? Ada lagi kan nak mula ni? Mana dah berapa orang kat dalam ni? 296 orang. Faham semua? Okay, jelas Suhana tamat. Nak angkat tangan. Apa hal tu? Very good. Ada juga untung tu. Jelas. Faham. Okay. Layan ya. Okay. Dah settle. So nampak tadi tu dah faham. Kena tengok 3 benda. Syarikat dia macam mana, produk dia apa, plan marketing plan dia macam mana. So kena tengok 3 benda tu. So yang ini last. Habis dah kita punya kelas ni dah nak habis. 3 konsep dekat Forever yang insyaAllah konsep ni lah yang Najah tengok. Orang yang biasa-biasa pun, ya Allah, luar biasa dia punya income, dia punya kehidupan, dia punya lifestyle, dia punya, tengok macam Najah ni. Dulu tak berani lah nak jumpa depan-depan. Tapi oleh kerana dia ada proses kan, sikit-sikit kita berjalan step by step. Seronoknya dulu Kak Ju, dia ajar kita macam mana tahu, dia nak ajar kita jadi speaker tu, dia suruh jadi MC dulu. Lepas tu dengan pakai baju t-shirt,
pakai tudung yang jenis sarung. Najah jadi MC kalau datang Cik Johor. Dada dia gedeguk tau. Ya Allah, ya Allah. Tapi Kak Ju memang support sangat. Dia sangat baik, dia sangat aura dia lain lah. Ya Allah, syukur sangat dapat Kak Ju sebagai kita punya outline. So insyaAllah lah kita ni, kalau kita tak apa baik ke, doalah ya Allah jadikan kita ni punya kawan sekeliling yang baik-baik. So mudah-mudahan kebaikan dia orang pun kita boleh serap, kita boleh jadi baik macam dia orang. Okay? So banyak dah. Okay. So yang ni last 3 konsep dekat Forever. 3 konsep dekat Forever ni yang hanya di Forever. Tak pernah nampak kot kat company lain. Dah 5 tahun dah buat Forever ni, tak pernah nampak lagi konsep ni ada dekat company lain. Dan sebab konsep ni lah, sebab tu dah cakap tadi, dia boleh melahirkan, ya Allah, ribuan jutawan di serata dunia. Apa dia? Jom kita study. Okay. Pertama, tak ada orang tengah. Contoh, macam Forever ni, anda ni, okay, daripada syarikat dia terus kepada FBO. Anda pergi mana? Center Nusa Bestari, anda pergi center Maluri, anda pergi center Kota Baru. Itulah produk yang daripada ladang kilang Forever tu, daripada US direct terus ke sana. Anda terus pegang. Tu, tak ada orang tengah. Tak ada lagi apa peraih-peraih tu, tak ada. Anda dah direct dah terus. Jadi tak ada orang tengah tu lah. Okay, so bila jadi macam tu, apa yang berlaku? Biasanya keuntungan company tu dia akan ambil 30% lah biasanya untuk operating cost, untuk bayar gaji pekerja ke apa semua kan. So lebihnya, kan kita ada persen kan. So 30%, lain lebihnya 70% tu Forever bagi dekat anda. Nak tak? Pernah tak jumpa macam ni? Gila, ya Allah. So bayangkanlah, so kalau syarikat lain, kan Sifu ada buat kajian kan, networking business kat Forever dekat Malaysia ni, 50 company MLM tu. Tengok. Yang kedua ni, kebanyakannya networking business ni adalah orang tengah. Dia macam mana tau? Okay, contoh macam ni, kita kira dulu. 30% untuk biasalah untuk syarikat, untuk kilang semua kan. So orang tengah ni, kita bukan orang tengah, okay? Kalau yang company orang tengah ni, kita bukan orang tengah. Dia adalah pemilik perniagaan tu. Kita ni jadi agent ni 35%. Memang nampak macam sama rata lah Najah. Okey lah tu, banyak bunyi pula. Tapi fikir balik, agent ni adakah kita seorang? Kita berkongsi dengan beribu orang, Dik. Ya Allah. So siapa yang kaya dulu? Kan? So tengok, betul ke Najah Forever bagi 70%? Tengok ni. Okay, untung runcit saja. Okay, Kak Norizam ke Abang Norizam? Okay, untung runcit je anda boleh dapat sendiri tau. Untung runcit, macam Najah meniaga, untung runcit dah tu 15% ke 48% daripada harga jual. So anda bayangkanlah kalau ubat ketiak ni, deodorant ni, harga jual RM43, tahan 6 bulan tu jimat sangat dah. RM43, tolaklah 48%, berapa jadi manager, berapa untung ni, ya Allah, hampir separuh anda punya keuntungan. So nampak, percaya tak Forever bagi anda 70%, sebenarnya lebih lagi. Yang kedua, direct bonus. Ini macam bila anda melahirkan anak-anak yang berniaga juga, nanti anda boleh dapat 20% ke 33%. Okay? Indirect bonus. Ini anak anda melahirkan anak, cucu anak yang buat berniaga pun, anda kadang tak kenal pun dia, dia pun menyumbang kepada anda 3 ke 13%. Banyak, ya Allah. So royalty bonus. Kat mana-mana company MLM pun ada royalty bonus. Forever tengok 632, satu line 632. Nanti Najah tunjuk macam mana dia punya besarnya tu, ya Allah. Okay, so yang kelima, CBM tu yang pegang cek tu, Chairman Bonus Manager, 3%. Nampak macam sikit je. Tapi bayangkanlah 3% daripada keuntungan 160 bonus seluruh dunia yang tu. Kan dia punya untung, untuk contoh Malaysia ada 3 juta. Ambil 3% tu, masuk tabung tu. So ada 100 lebih negara, masukkan duit tu dalam satu tabung, anda boleh ambil 3% dalam tu. Masya Allah. Okay. Yang keenam, Forever to Drive pula. Forever to Drive ni pun duit lagi. So Eagle Manager Retreat. Apa lagi? Global Rally. Duit jajan dapat hotel 5 star, ya Allah. So bayangkan Forever bagi anda macam ni. So kalau kita duduk kat company orang tengah ni contoh macam inilah. Dia tak pernah dengar pula kat mana ladang dia, kat mana kilang dia, tiba-tiba dia launch produk baru. So biasanya tu mungkin dia ada duit, dia beli contoh satu kontena bantal ke, so dia akan menggunakan ejen untuk dihabiskan jualannya. Okay, macam itulah orang tengah contohnya. Production, orang tengah ada duit, dia beli banyak-banyak, dan dipanggil ejen. Kita sebagai penjual, so yang makan untung dulu orang tengah lah. So yang penatnya, yang kurang
Okay, so boleh jelas Pertama, konsep ni kita tak ada orang tengah. Forever dah ada ladang, dah ada kilang, center semua Forever punya. So bayangkanlah madu tadi yang grade AA tu, kan daripada negara mana tiba kat Malaysia dah jadi beratus-ratus. Sebab apa? Dia banyak melalui orang tengah. Berapa banyak orang tengah dah. Kan? Tapi Forever tak nak tu semua. Dia cut semua tu jadi apa integrated marketing. Macam itulah dia nak kita tak ada terlalu banyak kasta-kasta tu. Direct terus. Seronok tak? Allahu Akbar. Yang kedua, konsep yang kedua. Okay? Tak ada point-point. Ini ya Allah, ini kalau yang faham ni sedih lah, kesian tau. Najah tengok ramai yang berjuang. Hebat, rajin sangat. Tapi itulah dia terpaksa kumpul point. Bukan tak boleh buat tapi kesian lah. So kalau Forever ni tak ada tak payah pening-pening. Contoh satu katalog ni, anda jual barang 1,000 harga jual, untung anda 20%. Dah senang cerita gitu je. 1,000 harga jual, darab 20% pangkat anda lah macam tu. So dah dapat RM200. Kalau company yang menggunakan sistem point, biasanya dia akan bahagi dua. Bukan bahagi dua, Najah tengok ya Allah. Contoh produk tu harga RM100, dia akan bagi bonus value dia dalam 20, 30. Ada yang Najah jumpa baru ni harga 100. Ya Allah, kesiannya. Harga dia RM144. Dia punya PV dia 24. So bayangkan baru darabkan dengan pangkat. Ya Allah. Kecil kan? Sebab tu nampak. Bayangkan tengok FLP yang atas tu dapat RM200, yang bawah dapat RM100. Anda nak yang mana? Yang 100 ke yang 200? Yang bawah ke yang atas? Nak duit yang mana? Yang bawah ke yang atas? Yang mana? Kan? Okay. So tengok yang kat bawah ni kita punya ada apa? Yang Mardiana kan? Yang atas kan? Okay. So kenalah bawa Forever. Tiba. So tengok yang bawah ni HTTP library ini adalah PC Sifu Desmond Kong. Best antara top student pada zaman tu. Dia adalah student pertama mungkin di Malaysia dan mungkin di dunia atau Malaysia lah yang mengkaji networking business. So macam mana dia, sebab dia jumpa artikel kan kawan dia bagi. Betul ke buat MLM ni 6 tahun je dah jadi jutawan? Kan? Ya Allah. So tengok. Bonus Forever ni dibayar pada harga jual, income sangat besar, buat sikit dapat banyak. Itu konsep kedua. Konsep ketiga. Yang ni yang baru-baru yang mungkin macam Najah pun tak pernah buat MLM sangat. Kita apa benda konsep ni, tak ada pairing-pairing. Cuma bila kita faham MLM ni yang orang tak berapa nak suka, dia ada pairing-pairing, dia ada piramid. So bila orang nampak kaki-kaki dia kan, ya Allah legitnya kan. So tengok konsep ketiga ni, Forever tak ada pairing dia. Contoh tengok yang kat company lain-lain. Contoh company lain-lain tu anda tengok. Anda dekat atas ni. Okey, anda tak apa dia tak payah benda-benda, adik jaga 2 orang je. Orang pertama adik ajar dia buat sale 3,000. Okey. Adik buat sale orang A buat sale 3,000, orang B buat sale sama 3,000. So kat sini adik dah dapat dah bonus pairing tu. Tapi biasanya bukan A dengan B je buat 3,000. Anda yang upline pun kena buat sale yang sama. So baru dapat bonus pairing tu. Okay, yang bulan pertama cantik lah kan, semangat buat betul. Bulan kedua, orang pertama, okay, dia boleh stick lagi 3,000. Nak pergi higher lagi macam tak boleh, mungkin ada masalah tu ke masalah ni ke. Kaki kedua dia makin semangat ni buat 5,000. So anda bayangkan bila kaki anda ni dah tak berapa balance, apa yang berlaku anda sebagai upline. Apa nak buat bila anda mesti nak bonus royalty kan. So apa yang anda akan buat bila kaki tak sama sale. Nak buat apa? Anda sebagai upline yang nak dapatkan bonus tu. Top up kan? Biasanya kita akan top up. So tu biasanya berniaga ni nak kaya income tapi terkaya stok pula. Stok banyak. Takut expired pula tu, takut nanti main harga kalau kita dah banyak-banyak sangat stok. So bayangkanlah. Contoh macam Najah dia suri rumah kan. Terjumpa pula siapa? Kak Miza yang gila buat sale berjuta-juta sebulan. So Najah kena cari lagi satu kaki macam Kak Miza tu. Macam mana kan? Senang ke susah? Senang ke tak senang? Kan? So bayangkanlah kita sekarang ni bukan 2 kaki tau. Kalau tengok dekat networking business saya ni. Dia orang sampai 6 kaki, 4 kaki. Ya Allah. Sian tau. Sian. Bila nak rehat kan? Nak balancekan kaki. So kat Forever ni nampak
Nak dapat royalty 632 tadi tu tak perlu 2-3 kaki, tak perlu. Ada kaki ayam seekor pula. Kaki ayam satu, kaki gajah satu pun dia bayar terus. Tak ada syarat yang nak pairing tu. So anda bayangkanlah contoh siapa kat dalam ni. Nak tengok siapa yang ada dalam ni. Siapa ada dalam ni? Contoh Jun ada, Jun dekat atas. Lepas tu Adam Loh Izian dekat sini, manager juga. Jun manager 48%, Adam 48%, Agnes Ko 48%, manager kan, diskaun 48%. So dapatlah Najah kat sini ni 48% juga. Sama pangkat kan, sama pangkat, walaupun anak beranak tu CPO kita sama pangkat, adalah semua dapat 48%. Then semua still generasi pertama ni, siapa tadi yang atas ni? Bawah Jun ada Adam buatlah sale 100,000. 6% akan pergi kat Jun. 6,000. Ya Allah, gaji siapa tu? Kedua, bawah Adam tadi siapa? Agnes Ko buat 100,000 juga. Biasa sekarang sale 100,000 biasa je kan. 100,000, 3% akan pergi kat Jun. Jun tak kenal mesti Adam ni. Siapa kan Adam dia? Jun tu pun kat online Zoom lah. Okay, lepas tu bawah tu Najah. Baru aja Najah ni. Najah buat sale 100,000. Dapat 2% kat Jun. 632, 6,000, 3,000, 2,000, satu line 11,000 dek. Royalty. Bonus lain lagi. Satu line anda dah dapat 11,000. Dah dapat 5 figure dah. Bonus royalty. Okay. Satu kaki. So anda nak berapa kaki? Boleh jawab 10 kaki, 6 kaki. Kita bina lah. Satu tahun satu kaki. Tapi sekarang Najah tengok yang masuk ni kan. Bukan setahun atau sebulan manager. Sebulan lagi manager. Macam mana dia buat? Doakanlah nak juga rasa tu. Melahirkan orang yang hebat-hebat, Masya Allah. Kita jadi mak tak hebat kan, tiba-tiba terlahirkan anak yang hebat-hebat, Masya Allah. Seronoknya. So tengok, itu baru yang first dek. Baru manager, orang kata pangkat biasa-biasa manager, dah dapat 632. So kalau jadi, dia boleh sampai 963. So walaupun tengok atas sebelah ni, 743. Beza 1% je. Tapi dia punya income dah tambah 1 kosong kat belakang. 100,000, 150,000, Masya Allah. Seronoknya. Kan? Nampak macam sikit 632 tapi 5 figure dah. Sebab tu anda tengok orang forever ni kalau buat forever duduk rumah je tapi income ya Allah 5 figure. Masya Allah. Okay? Dah settle. Mana ni? So nampak, ingat balik. Syarikat nak pilih macam mana, produk apa nak jual, pelan pemasaran macam mana nak masuk. Okay, so Forever menjual produk yang sangat-sangat best. Maksudnya selagi orang tu ada usus, selagi ada saudara, kita boleh jual dengan dia. Kita jual apa? Ingat ni, tengok ni, kita major tau. Maksudnya, kan sekarang orang banyak berpenyakit kan. Punca daripada usus. So, apa bahan yang boleh meng-clearkan masalah usus tu? Nampak? So, saudara. Saudara apa? Artiksi. So, dua ni pun, ya Allah. Dua ni kalau study pun orang kata tak menang tangan nak handle. Sebab tu fokus je dulu. Mula-mula kita masuk kan. Bestnya diorang semua benda dia pandai. Tak payah benda-benda ni. Najah dulu first Najah fokus dengan aloe vera je. Itu je lah yang saya pandai. Sebab saya tengok kat YouTube. Diorang buat demo tu je. So study berapa kali ulang. Sampai dah ternyanyi macam buat mimpi lah. So fokus je. Satu hari satu. Fokus. Nanti lama-lama kita boleh pandai. Kita boleh upsell. Macam-macam ada. Okay, so tengok produk kita. Aloe vera, Promising Delima ni. Okay, Delima ni sebelum Najah lupa. Mungkin yang masih berjuang untuk mendapatkan zuriat. Bila cek doktor tak ada masalah kan. Tapi Najah baru belajar satu je lah. Bila yang macam wanita kan, bila kita ada masalah keputihan, rupanya keputihan tu boleh membunuh kita punya sperma tau. So kalau ada masalah keputihan, boleh uruskan yang tu. Dengan ambil apa? Lebih Promestin ni. Promestin ni Delima, tinggi bobot antioksidan yang tinggi. So kita boleh pakai. InsyaAllah mudah-mudahan masalah tu okey dan kita Allah kurniakanlah zuriat. Okay, so doakanlah kawan-kawan kita yang masih berjuang tu, doakan. Okay. So yang apa lagi kita ada jual apa? Madu. Nampak madu pun best. Minyak ikan, minyak zaitun. 7 kali Allah sebut dalam Al-Quran minyak zaitun. Kenapa kita tak nak guna? So dekat Malaysia ni 70% Muslim. So siapa yang nampak tak market je kawan-kawan mana ni? Korang ni. Okay, so ni apa? Betolasmen, biji labu, buat kuat. Okay, makanan sunnah juga ni. Betul, macam-macam nak jual apa? Ubat gigi, ubat ketiak, boleh semua.
So nampak testimoni, nampak tu suami Najah. Ni first pegang anak kedua, tak jaga makan masa tu buka kedai kan. Kesian dia eczema, semput. So kita dah ada suplemen yang best ni, makan je lah banyak-banyak, buat anak ramai-ramai. Nampak daripada pengguna kan, dah boleh bawa dia pergi honeymoon, pergi trip, jumpa Dr. Rex, Masya Allah. Nampak testimoninya semua yang ajaib-ajaib. So testimoni apa, Google je. So kalau anda pun ada testimoni sendiri, kongsilah. Jangan kita asyik ambil orang kan, kita tak nak bagi sesuatu. Bagi kita ni, hidup ni macam bernafas tau. Ada kita hembus, ada kita tarik. Jangan kita asyik nak terima, tapi kita tak nak pun bagi sesuatu. Kan macam Najah ni, mungkin Najah pandai sikit, Najah bagi sumbangan ilmu macam ni. Anda pun, Najah percaya ramai lagi yang jauh lebih hebat daripada Najah. Ada profesor, ada pakar tu, pakar ni. Apalah salahnya semasa kita diberi peluang hidup ni, bagilah sesuatu. Mudah-mudahan benda tu jadi sampai kiamat pahala dia mengalir kan. Okay? Bagi sesuatu. Nak cepat, macam Najah tengok dulu. Ramai yang boleh meletup cepat-cepat ni kan, dia suka memberi. Tengok kalau style orang kaya kan, dia orang memang tak kedekut lah, memang paling pemurah. So kita nak jadi orang macam tu, kita kena buat sikap-sikap macam tu lah. Okay? So, sebelum kita tamat, Najah nak refresh balik keahlian dekat Forever ni. So kat Forever ni ada 2 je keahlian, ahli biasa, ahli VIP. Tak ada package A, B, C sampai Z ya. Ada 2 saja, ahli biasa, ahli VIP. Ahli biasa anda join hari ni, RM90 tu anda dapat balik sebenarnya. Dapat e-voucher dalam 3 portion lah. RM20, RM20. Anda dapat e-marketing, maksudnya macam website semua anda dapat. Dan keahlian 6 bulan tau. Ini kena tekankan, kadang orang tak tahu ni seumur hidup ke? Dulu seumur hidup lah, tapi sekarang kita auto renew purchase, kira seumur hidup juga. Cuma dia punya dia punya syarat dia tu 6 bulan beli buat ketiak 1, 6 bulan lagi beli buat gigi, dia akan auto renew. Okey lah kan, tak ada jualan tahunan pun. Okay, so diskaun dah dapat RM500. Dah boleh beli dekat Singapore, Brunei, Malaysia. Kita kalau produk kita ni dah keluar dekat Singapore, Brunei pun kita rasa happy tapi Forever tengok ni, sampai satu dunia dia ada. Kita suka bestnya tu kan, berniaga kat produk yang international ni seronok sangat. Semua macam kawan kita nanti kalau kita pergi luar negara. Okay, so nak jadi VIP sekarang ni, promotion tengah hot gila, ya Allah. Najah mula-mula keluar promo bulan 7 yang start your journey pack tu. Alamak, bestnya, ya Allah, ada tak ada orang nak tak tapi betul lah, Allah tu mendengar doa kita tau, mendengar apa hajat kita. So hajat baik ke, tak berapa baik ke, jaga-jaga. Dia menarik energi tu. Okay, alhamdulillah dah berapa orang ramai dah, ya Allah, seronoknya. So doa je, doa buat baik-baik kan. Okay, bahagikan orang lain, sharing, nanti ada tu energi. Start your journey pack 1, 2, 3, 10. Tu 1 dah jimat kan. Tapi kalau yang standardnya, nak jadi VIP ni RM1,547. Tak ada jualan tahunan, dapat banyak produk, dapat diskaun 35%. Tak ada maintain. Contoh kadang-kadang kita nak dapatkan satu diskaun tu, anda kena beli pukal baru dapat diskaun. Tak, Forever tak macam tu. Beli satu ketol pun dapat 35% diskaun, ikut pangkat anda. Okay, keahlian ni 3 tahun, auto renew juga. Tahun ni beli kopi ke, beli aloe vera ke, 3 tahun lagi beli minyak ikan ke. Tapi janganlah macam tu. Kita hidup kan nak sihat kan, makan dah macam-macam. Lepas tu suplemen bagi sikit-sikit. Macam mana nak sihat, nak cantik kan. Okay, so dapat apa lagi? Bila jadi VIP ni bestnya, kita dah lah untung. Ya Allah, untung banyak, diskaun banyak, boleh menaja pula. Takkan kita nak sihat seseorang. Lepas tu bila jadi user, biasanya kan kita dah sihat, kita diam je tau. Tak naklah cerita dengan orang, takut orang tu lah, takut orang ni lah. Janganlah macam tu. Kita ni, tanggungjawab kita ni, apa yang Allah lalukan depan mata, itu adalah tanggungjawab kita untuk at least tak nak tolong, doa lah. Contoh kalau dia sakit ke apa ke, tak naklah cerita pasal Forever, takut nanti tu nanti. Jangan macam tu. Selagi dia hidup, anda kena tolong je. Tolong je. Kencing manis ke apa ke, tolong je, belajar lah. Kan kita ada nutritionist, tunjuklah kat dia. Belajar tolong orang pula. So dah jadi VIP ni dah boleh menaja, boleh beranak, boleh buka cawangan satu dunia dah. Lepas tu close satu VIP, bayangkan dia bayar dekat kaunter RM1,247, bonus ada RM364. Ya Allah, mana company nak bagi banyak gila bonus macam ni. Satu VIP RM364, 10 orang sama dah gaji engineer. Jangan marah engineer. So nampak tu, jimat dah banyak gila. So bila ada jadi VIP, untung runcit dah 35%. Kadang-kadang ada orang tak nak jadi ahli kan. Tak apa, sekarang ni anda yang berniaga, bagi harga jual. Yang penting servis jaga. Sebab kawan kita ni beribu orang lagi kat Malaysia, kat dunia yang berjuang tau, daripada ahli biasa nak jadi VIP.
Janganlah main harga. Marah ni. Jaga je. Kalau Najah, dia minta kurang, mungkin boleh lagi RM1 ke, free postage ke. Tapi jangan biasa macam tu. Yang penting servis bagi kau-kau. Okay, harga jual lah. Siapa suruh kan jadi ahli. Dan jadi ahli biasalah macam mana-mana company pun. Mana-mana pasar raya ke, bila kita jadi ahli, dia akan ada speciality dekat situ. Privilege dekat situ. Okay. So kalau contoh satu botol aloe vera gel, RM34.65 untung, 10 botol dah RM300. Tak adalah, takkanlah kita sebulan 30 hari tu boleh jual sebotol je. Jiran kan ramai. Kawan sekerja, kawan WhatsApp tu 30 orang. Belajar closing 30 orang. 30 orang, 10 orang dah 300. Dah lepas dah suplemen kita 1 bulan. Okay. So yang kedua, kalau yang nak jadi VIP, berapa bila anda jadi VIP, anda tengok ada orang juga nak jadi VIP macam anda, dia bukan je, Forever ni dia bayar bonus anda daripada harga jual. So ingat je sesuatu produk tu punya harga jual. Harga jual untuk VIP adalah RM1,820. Ataupun dekat kaunter nanti kawan anda yang dah jadi VIP tu, dia bayar RM1,500 je, RM1,547. Tapi Forever ni, ya Allah, dia bagi anda punya bonus daripada harga jual. Darab dia 20%. Mana dapat? Anda kan VIP. Tadi kan ada cakap VIP 35%. Nak jadi ahli biasa ataupun VIP kali pertama, diskaun 15%. So dia pun dapat untung kan, 15% dah tolak. So 35 tolak 15, dah 20% of riding kat situ. Itulah ni anda punya bonus ni. 20% ni. So 1,820 darab 20%. Inilah datangnya RM364. Okay. So yang ketiga, ahli biasa. Ni masa mula-mula Najah masuk Forever, ramai sangat nak jadi ahli biasa. Najah tak kisah, as long dia nak jadi ahli tu, nak jadi happy gila dah. Okay, so jangan takut, tak apa. Tak nak jadi VIP tak apa, yang penting yang penting anda boleh pegang je. Macam tu. So dapat 35% tolak 15-20. So kalau kita jual satu botol aloe vera, dia bayar kat kaunter tak sampai RM99. Dia bayar kat kaunter RM84 kan. Okay. Anda punya bonus berapa, kira je daripada harga jual. Senang gila Forever ni, dia punya nak kira bonus itu. So bayangkanlah kalau 10 botol. So bayangkanlah Najah punya customer katalah kencing manis kan. Dia beli 5 botol ke sebulan. Ada seorang. Besok minggu depan kan ada lagi seorang pesakit kencing manis. Beli juga 5 botol. So anda bayangkanlah macam mana anda boleh dapat income yang makin lama naik. Macam mana nak bagi saya naik? Sharing. Janganlah harap seorang je. Tak boleh macam tu. Kena terus sharing. Okay? So tengok geli-geli sebulan bila dapat tiga keuntungan ni. RM908.50. Gaji siapa ni? Duduk rumah je. Tapi jangan duduk rumah, nak lebih kena luar rumah. Keluar rumah. Belajar. Okay. So tengok ini adalah pangkat-pangkat kat Forever. Ahli biasa sampai manager. Itu yang Najah cakap tadi, 48%. Tengok tu kat bawah tu. Nak taja VIP. Kalau VIP RM364. Cepat-cepat je naik manager. Anda taja satu VIP RM600. 10 orang RM6,000. Ya Allah. Nak naik pangkat ni senang je. So pangkat ni kerja sekolah 2 bulan. Tapi kerja insentif tau. Insentif ni pangkat datang sekali. Okay. So ni adalah insentif dah pukul 10. Tadi kita start 8.30. Okay, Najah cuba habiskan cepat. Semua masih bertahan ke? Masih okey ke? Masih setia bersama dalam kelas ni? Okay. So tengok kita ada insentif dekat Forever. Insentif yang sangat best. Apa dia? Forever to drive ataupun tabung kereta. Masih ada. Baik cikgu. Okay, very good. So kita ada Forever to drive. Forever to drive orang kata tabung kereta lah. Level pertama. Okay. Anda buat by group kan. 50cc, 100cc bulan kedua, 150cc bulan ketiga. Dah dapat Forever to drive level 1. 1,500 setiap bulan selama 36 bulan. 3 tahun. Level kedua tak cukup kan. Buat level 2. Level 2, 75cc, 150cc, 225cc by group. Okay. Dibayar berapa? Tengok tu. Jangan tengok Mustang dulu. Tengok yang Forever dia punya bayar berapa tu. Level 3, 3,000. Kak Miza baru capai bulan lepas Masya Allah. Tahniah. Pencapaian Forever to drive. Macam naik VIP Forever to drive sekarang. Ya Allah. Okay, so nampak tu. Macam Najah 2015 Najah join, 2016 ambil highlight. Masya Allah pakai nama sendiri. So mula-mula sebelum pakai highlight tu pakai kancil, pakai Myvi. Masuk ladang pergi center, masuk ladang naik Myvi. Bayangkan perempuan. So ya Allah macam mana ni. So ada rezeki ambil highlight. Highlight ni sebab apa? Duduk estate. So nampaklah ganas sikit, nampak macam lelaki. So bila masuk jauh-jauh ni tak adalah takut sangat kan. Tapi bila jaga keselamatan jugalah. So highlight tu
Najah gunakan untuk generate income, kita buat business kan. So kena ada satu benda yang boleh generate kita punya business dengan cepat. Jangan kita dah tahu business macam ni tapi kita beli untuk benda lain pula. Cari sesuatu kan baru bonus tadi kan. Reward diri dengan benda yang anda boleh generate income dekat bisnes anda. Contoh macam kita buat bisnes online. Mesti nak ada laptop ke, handset yang kapasiti dia besar ke. Cari benda-benda yang boleh generate, makin lagi generate income anda tu lah. Okay. So 2016 ambil highlight. 2017 pergi umrah. Sebab 2015 apa berlaku, Najah pergi umrah, gadai gelang, gadai cincin kahwin tu, nak pergi umrah tau. Tapi 2017 Allah bagi rezeki bawa satu family. Masya Allah. Nak seronok tak? Buatlah forever tau. Okay, so 2018 ambil Wellfire pula. Allahu Akbar. Hey, ya Allah. Wellfire tu, bila kita, Wellfire tu beratus ribu tau. Kita nak pilih, nak beli tu pun, kita buat garpu tala. So siapa yang pernah join Magnet Rezeki tahu macam mana nak guna garpu tala tu. Tengok Al-Quran. Ya Allah, kita tak tahu nak buat decision ni tepat ke tak tepat, kita minta petunjuk Allah. Sebab kita ni tak ada apa-apa pun. Yang maha kayanya dekat atas. So kita minta yang dekat atas tu. So 2018 ambil Wellfire sebab apa? Sebab Najah fikir pergi jauh-jauh lah, highlight sakit belakang ni. Nak bawa keluarga pun tak selesa, orang pun tak nak naik kereta kita. Kan? So itu Najah gunakan untuk pergi jauh-jauh, bawa family. Kan seronok bawa mak abah. Kita umur dah berapa, kalau tak nak, kita mesti nak sesuatu benda yang menghappykan dia orang kan. Okay, macam tu. 2019 Najah tolong kakak beli kebun. 2020 alhamdulillah rumah pertama. Allahu Akbar. Okay, so mudah-mudahan anda pun punya hajat tercapai. Okay, buat sungguh-sungguh, apa pencabaran pun redah le. Tak redah nanti duduk kat situ je, jadi tak ada result. Okay, so apa lagi kita ada forever? Okay, insentif Eagle Manager Retreat. Okay, sale 30,000. Contoh anda ada 10 orang kawan, ajar dia buat 3,000. So kalau 10 orang dah 30,000 dah sale. So, lebih kurang lah 30,000. So anda boleh pergi Eagle Manager Retreat. So nampak satu sale anda boleh pegang, boleh kerja jadi Eagle Manager, boleh buat Forever to Drive, boleh jadi CBM. So satu sale tu macam insentif anda boleh grab. Pernah jumpa company ni? Tak pernah kan? Okay. Okay, kejap lift dulu ya, nak yang baju buka je. Okay, so tengok ni. So tahun depan pergi mana? Kita pergi Eagle Manager dekat Phoenix USA. So inilah peluang nak tengok kilang, nak jumpa Dr. Rex. Tak tahu berapa lama lagi Dr. Rex ada kan. So ada peluang ni kita pergi. So yang ini insentif Chairman Bonus Manager. Tadi anda pandai seorang-seorang buat sale 30,000. Yang ini anda ajar manager anda buat sale yang sama. Buat benda yang sama. Duplicate. So anda boleh dapat jadi Chairman Bonus Manager. Yearly income anda daripada 120,000. Nanti tengok Najah punya income. Macam mana? Betul ke 120,000 ni dia bagi sampai setahun dalam 120,000 tu. Chairman Bonus Manager income. Dalam satu check tu dalam 10 ke 150,000. Masya Allah. Okay, lepas tu dapat pergi lagi Global Rally yang nilai dia trip tu 50,000. Berdua. So ini antara Global Rally yang pernah ada lah. Global Rally Johannesburg, Afrika, Dubai, Dallas, Stockholm, Sweden, puasa 19 jam kat situ. Global Rally Sydney, tak dapat. Sebab PKP-an lah, tak apa. Yang penting duit masuk juga, Allah. Okay, so level pertama. Level kedua. Tadi seorang kita ajar kan? So yang kedua, level 2. 3 orang CBM. Kita lahirkan 3 orang CBM. 1 tahun, satu. So sama je. 30,000. Dapat. Jadi CBM level 2. Yearly income 1.5 juta, adik. Okay, Chairman Bonus Manager income pula satu check tu 200,000 ke 900,000. Global Rally up to 50 sama. Tapi dia ada lagi allowance, banyak special lah. Okay, level 3 6 orang. Tengok check lagi subhanallah. 11 Mei 2019 423,761.66 sen dolar. Duit kita hampir ya Allah juta. 1 juta pokok. So ini macam mana nak buat? Lahirkan 6 orang Chairman Bonus Manager gitu. So nampak yearly income tahunan. Bulanan dah confirm dah 100,000 kan. Income tahunan ni cecah 5 juta ke atas. 5 juta. Kita niaga apa nak dapat 5 juta setahun tu. Chairman Bonus Manager income check 1 juta ke atas. Tengok rough keep hari tu dapat berapa? 6 juta ke berapa satu check? 6 juta. Ya Allah. 6 juta.
Wah, Akbar. So tu dia dah 20 tahun buat forever. Kita baru 2 bulan. Janganlah sebab mengalah. Tunggulah 20 tahun dulu. So sama Beverly. Okay, so jelas Okay, so dah habis dah kita punya pembelajaran ni. So Najah nak share sedikit insan-insan yang berjaya ni, insan-insan hebat ni. Okay, ini antara dalam cucu-cucu period Najah lah. Yang first ni kalau kenal, ini adalah Eagle Manager Kak Rawani dan suaminya, Abang Sonen. Dua-dua orang hebat, engineer, gaji dah belas ribu dekat company, tapi still juga buat forever, still juga qualified insentif juga forever. Tapi sebabnya kakak ni datang bukan sebab nak berniaga, sebab nak ikhtiar anak dia leukemia. Nampak tu Allah bagi bungkusan yang sangat cantik kan. Allah uji anak dia leukemia, dia pun berhenti kerja, hilang 5 figure income tu. Dia jaga anak dia duduk kat ward berhari-hari sampai bulan kot. Tapi Allah kenalkan forever. Sekarang ni tengok senyum je. Najah kalau ingat nama Kak Rawani ni, ingat senyum dia je. Senyum dia memang gigi penuh tau. Ni Kak Rawani. So yang kedua, siapa ni? Ni Kak Lila. Kak Lila ni sekarang pun dah all out dengan suami dia. Mula-mula datang dia minat nak belajar dengan bisnes Kak Miza. Tapi sekarang ni rupanya dia ada penyakit juga. Bila ada ujian penyakit tu, dengan asbab video dia tu dah ramai dapat rezeki daripada video dia tu. Cuba tengok YouTube Kak Lila. Yang sekarang kerja sama sweet je dia orang ni. Suami naik motor, bawa aloe vera, isteri coaching. Okey kan macam tu. Income 5 figure sebulan. Okey sangat. So yang ketiga, yang ni orang Singapore. Jangan kata Singapore tak boleh. Yang ni pun 5 figure income. 5 figure. Kak Suryanti ni. Orang Singapore. Okay, dulu pernah jadi 19 stokis produk. Macam-macam produk dia buat. Kesian tau. Penat tau nak bawa daripada produk Malaysia tu nak masuk ke Singapore tu. Banyak cabaran dia. Tapi bila kenal forever, dah tinggal lah. Fokus satu kapal je. Kita bawa kereta, satu steering senang. Satu, jadi dalam dunia dia satu je. Fokus satu. Dah jadi satu, barulah bina-bina lain. Okay, kau jadi penat, tak jadi apa. Kau tak jadi apa lah, susah lah, kesian. So yang seterusnya, yang ini sahabat Najah. Daripada teknik MUA. Dia datang kedai Najah tu, mula dia nak beli produk lain, tapi dia ternampak aloe vera kat belakang tu. Najah ingat lagi momen tu, dia tengok produk kat belakang tu. Alamak, kita tiba-tiba macam rasa debar-debar tau. Alamak, dia tengok aloe vera. Tak sangka sebab dia minat benda tu. Sekarang ni dah jadi manager, dah earn bulan lepas 7.5k dia punya bonus. Duduk rumah baru lahir baby, Masya Allah. Nampak sweet-sweet je kan? Gitu. Ni doakan Nani cepat-cepat jadi CBM Okay. Then yang ini Najah punya manager juga, Putri Kelantan, dia punya Facebook. Dia ni dulu leader company lain, tapi Kak Bania, kak ke adik ke? Putri Kelantan ni dia duduk dekat dalam grup WhatsApp, grup produk Najah tu bertahun kot. Kenapa kakak ni tak left So kira dia leader kan. Tapi sebab ni 2018 awal ke apa, dia sanggup daripada KL tu, dia turun. Dia nak dengar talk tau. Lepas tu dia terus pecut. Dan berapa bulan tu dia jadi manager. Bulan lepas pun income dia 8.5k. Anak 3 duduk rumah ni, jaga anak 3 tau. Tak datang nursery tau. Boleh dapat bonus 8,500. So doakan dia bulan ni dapat 5 figure dah. Istiqomah sampai bila insyaAllah. Okay. Sangat rajin Kak Putri Kelantan ni. Minta lah apa-apa kat dia, minta tolong kat Islam. Okay, boleh Najah, boleh. Senang. Kita ni kalau mudahkan orang, insyaAllah mudahlah jalan nak berjaya tu. Okay. So ni Kak Azah. Kak Azah ni dulu pun tu butik macam-macam dia buat. Okay, memang pakar online. Korang boleh stalker dia punya Facebook. Memang pakar offline lah. Bab-bab cakap memujuk-mujuk ni memang pandai. Ni pun dah start 5 figure income. Okay, sangat hebat lah kakak ni. Daripada anak dia mengandung sampai dah besar ni, bisnes ni bawa anak dia. Memang cabaran tau, ya Allah. Kesian. Tapi dia boleh buat. Okay, so anda pun boleh buat. Okay, jom. Dah nak last lah ni. Kita tengok sikit video ni. Dah masih bersama Najah ke? Okay. Ni kakak Najah. Dia full time jaga mak abah. Ni mana betul kereta kat luar ni jumpa. Tengok air baca, suruh air baca. Baca Okay.
Kak Lila banyak mata bintang dia. So nampak ni kita tengok orang yang berjaya ni, kita doa banyak, mudah-mudahan kita boleh lepas niat. So ni lah, alhamdulillah. Ni mak dengan abah ni, mak dengan abah. Okay, so kita pun tak sangka dekat Forever macam ni sekali rezeki dia. Yang ni siapa punya? Ni kakak yang kedua tadi. Okay. Nama sendiri ni, salah. Nama jual sendiri, aduh. Dia punya impian daripada sekolah lagi ni. Yang ni alhamdulillah Najah punya ni. Yang ni Kak Miza punya. Masya Allah. Buat Forever. Okay, inilah insan-insan yang banyak membantu Najah sampai sekarang ni. Adik-beradik, seronok tak dapat meniaga adik-beradik? Dapat sama-sama, pergi mana-mana pun meniaga sama-sama. Seronok kan? Okay. So tahniah Kak Joah. First time dapat bonus 6,700. Kak Miza 43,000, Masya Allah. Dia kata income 43,000 ni tahun ketiga dia, setahun tu income dia sebulan dekat Forever ni. Masa tu dia itu pun dah 3 tahun kerja kat Dyson ni. Tu cakap, sorry. Okay. Ni lah seronoknya kat Forever ni, akhirnya berjalan ni. Okay, ni tolong jangan publikkan lah. Ini anda tengok Najah sangat setiap ni Najah akan buat jadual. Berapa income daripada pertama sekali Najah join, nampak ni 800. 3 tahun 9 bulan, Masya Allah. Tak sangka income tu bukan sale, 1 juta dah. Ya Allah. Fish, ya Allah. Ya Allah, Forever dahsyatnya. So nampak, bayangkan bulan 5 kan, income 26 jam tu 38,000 Masya Allah. Berapa kali ganda tu. So bayangkan buat Forever ni, apa-apa boleh berlaku dalam masa sebulan. Kita bila bekerja dulu 1 tahun berapa increment kita. Tapi bila nak ada perubahan drastik, cari platform yang macam ni. Yang dah orang kata dah ada bukti, dah melahirkan, dah nampak track tu. So kita pun tak adalah takut-takut nak pilih. Okay. So subhanallah, alhamdulillah baru tak sampai setengah tahun kan, kita dah collected hampir 235,000 ni. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Okay, anda pun kena buat juga. Sama. So of course Forever ni genuine business. Kita buat, kita dapat. Tak buat, kita tengok orang lain pula dapat. Sayang. Okay. Okay, so dah habis dah Najah punya sharing. So Najah doakan anda semua dapat manfaat yang terbaik malam ni. Teruskan kuat semangat, kita sama-sama jemaah bersemangat untuk sharing lagi. Hebat gila Forever ni platform ni. Katalah kan, seronok kan kena Forever ni. Kita tak pandai apa tapi ada satu benda yang best, kita boleh help more people. Okay, so Najah minta maaf terkasar bahasa ke apa ke, ilmu ni sampai ke hati anda, terus help more people. Lepas ni anda pula jadi speaker. Najah dah habis dah tanggungjawab dah bulan ni menjadi speaker. So terima kasih banyak-banyak. Doakan Najah semua, doakan kita semua berjaya. Pilihan di tangan anda sekarang, nak buat ke, nak tengok ke, buat. So minta maaf semua, nak dengar suara anda semua, nak dengar anda punya suara. Jom yes no limit, go millionaire. Macam mana Amin? Oh Amin, boleh tak Amin? Jun, thank you. Siapa yang ada? Okay, boleh dah. Semua boleh unmute kalau nak unmute. Okay. Boleh slogan. Thank you, Najah. Thank you, Najah. Thank you, Najah. Sherry. Okay, ready? 1, 2, 3. Let's go. Go.